pertama kali. Pertama kali bermesyuarat secara online, terus rindu dengan suasana di pejabat. Pertama kali kita dengar penjarakan sosial, terus teringat kepada mak, ayah di kampung yang lama telah tidak kita hubungi, walaupun melalui telefon. Pertama kali dilarang keluar rumah, tiba-tiba rasa rindu kepada hari-hari menghirup kopi di kedai mamak dan erti kebebasan selama ini. Pertama kali melihat akad nikah menjadi sangat ringkas tanpa kenduri dan hiruk pikuk. Tiba-tiba rasa rindu kepada saudara mara di kampung dan salam silaturahim. Bila terdengar laungan azan dan abah cepat-cepat panggil solat berjemaah di rumah, tiba-tiba terasa rindu yang amat sangat kepada Baitullah dan berjalan tawaf di sekelilingnya. Bilakah mungkin akan dapat ke sana kembali? Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mana ada bersama dengan Andalusia pada pagi ini. InsyaAllah untuk sesi kursus umrah online bersama dengan Ustaz Datuk Haji Muhammad Daud Cik Ngah, yang mana akan ada sebentar lagi, jangan risau. Saya akan ada di sini tak lama, sekejap saja. Nama saya Akmal Zakwan bin Azman, selaku salah seorang pegawai bertugas untuk Andalusia. Saya mengucapkan selamat datang kepada penonton yang ada, kepada yang orang kata apa, tak putus-putus. Asal ada live Andalusia je tak pernah nak orang kata abaikan. Tekan butang terus tengok live. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah saya akan memberkatakan perkara yang tak terlalu panjang. Saya akan memberkatakan perkara yang minimal, iaitu daripada segi apa yang kita progress ataupun apa yang kita tengah lakukan sekarang. Maklumlah kan, sekarang ni musim tak boleh lagi nak fly, tak boleh lagi untuk menunaikan umrah. Bukan nak kata umrah, nak keluar negara pun tak boleh sekarang ni kan. Macam apa sahabat saya seorang bekerja di dalam bahagian bidang penerbangan di Kuala Lumpur International Airport, sedangkan penerbangan untuk ke Alostar pun sebulan sekali tuan-tuan. Sebulan sekali. Itu pun tiket dia ribuan ringgit, Masya Allah. Jadi sebab itulah bila PKPP dilancarkan Februari, berpusu-pusu ramai yang nak bergerak dengan kereta. Sebab alternatif orang untuk pergerakan melalui udara tak ada. So mereka bergerak melalui kereta, menggunakan jalan darat lah. Bas ekspres pun ada jalan darat. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah hari ini sebelum Ustaz Daud kita teruskan dengan kursus umrah online. Yang ni tuan-tuan sekalian tahu ni, kursus umrah online ni kita akan teruskan setiap hari Sabtu. Itu macam biasa. Macam musim umrah sedang berjalan, macam dah boleh fly apa semua tu. Ustaz Daud pun akan setiap hari Sabtu kat Ibu Pejabat Kawasan dan Kuala Lumpur. Jadi dengan keadaan sekarang, Ustaz Daud buat secara online. Buat secara online. Jangan lepaskan peluang, ambil masa hari hujung minggu anda untuk luangkan masa bersama dengan Facebook Andalusia Travel Enthusiast Berhad. Luangkan masa
kita orang kata apa, dapatkan ilmu lah, ilmu yang dapat pada Datuk Ustaz Dok sebentar nanti. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah perkara pertama yang saya nak mentionkan pada pagi yang mulia ini adalah mengenai pendaftaran umrah, next pendaftaran umrah yang akan datang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, mengenai zero deposit umrah, mungkin ada tuan-tuan dan puan yang pernah tahu ataupun dah pernah nampak iklan zero deposit umrah ni. Zero deposit umrah, kalau daripada segi fahaman kasarnya, nak daftar tak bayar apa-apa. Macam itulah kan, lebih kurang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, zero deposit umrah ni dilancarkan untuk memudahkan jemaah mendaftar, di mana bila pendaftaran deposit tu adalah dengan zero, tak ada apa-apa bayaran. Tetapi untuk mengetahui bila start boleh bayar tu, kita akan maklumkan selepas Kedutaan Arab Saudi dia membuka pendaftaran untuk pendaftaran visa. Dah tahu bila boleh daftar visa, maaf saya. Baru kita akan maklumkan semula bila untuk bayaran permulaan package tersebut. Jadi sekarang ni kalau ada yang nak daftar umrah, masukkan nama dahulu supaya kita dapat buat listing. Kita dapat buat senarai dan kita dapat lihat macam mana permintaan untuk package-package. Sebab Andalusia untuk penunjukan umrah memang banyak package. So bila banyak package ni kita kena nak susun satu persatu lah, tengok macam mana. So untuk zero deposit umrah ni juga untuk pendaftaran, untuk booking dan tempahan, sebenarnya ada cara yang sangat-sangat mudah melalui website. Tuan-tuan kalau pergi tengok ke Facebook Andalusia, dekat Facebook Andalusia tu kalau dalam setiap posting tu ada link. Ada link yang www.umrahandalusia.com. Dekat situ adalah website untuk Andalusia kalau nak buat pendaftaran. Kalau pun nak tengok package-package ataupun sekalipun nak tengok maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan umrah. Jadi tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, kalau untuk terma dan syarat dia yang saya boleh terangkan kat sini, okey, tidak perlu bayar deposit sehingga larangan masuk ke Saudi ditarik balik. Apa yang tuan-tuan dan puan faham kat situ? Okey, tidak perlu bayar deposit sehingga larangan masuk ke Saudi ditarik balik. Okey, so maknanya bila dah buka visa tu nanti, kita akan bagi tahu bila untuk pembayaran. Sekarang ni just masukkan nama je dulu. Macam sekarang ni kat skrin kita dah ada video tunjuk dah macam mana kita nak buat pendaftaran melalui website. Website kita ni, masya-Allah. Okey. So dekat website ni juga melalui dengan zero deposit umrah ni, kalau untuk terma dan syarat dia yang kedua adalah daftar jika berminat. Jika tidak mahu teruskan pendaftaran umrah dengan deposit, tak ada penalti apa-apa. Okey. So maksudnya dekat situ, bila dah buat pendaftaran zero deposit umrah dan bila dah sebelum diberitahu tarikh tarik balik daripada kerajaan Arab Saudi tu dibuat dan nak buat batal, nak cancel pendaftaran tu, tak dikenakan apa-apa penalty, tak dikenakan apa-apa charge pembatalan lah untuk mereka yang nak membatalkan pendaftaran sebelum pengumuman visa dibuka. So maknanya contohlah hari ni saya daftar, okey, hari ni saya daftar cash, kemudian dalam tempoh sebulan saya batal. Dan time tu visa pun tak tahu status apa lagi, tak buka lagi. So saya tak akan dikenakan apa-apa charge. Situasi kedua, melainkan kalau saya daftar hari ni, esok ada tarikh pembukaan visa dan lusa ataupun sehari dua hari selepas itu Andalusia umumkan untuk buat bayaran dan selang 2 minggu saya nak buat pembatalan. Yang itu akan dikenakan charge sebab pembatalan selepas tempoh visa dibuka. Itu syarat-syaratnya. Okay. So selain daripada itu juga untuk berkenaan dengan apa yang kita promosi lagi untuk dengan apa yang berlangsung lah, apa yang kita sedang lancarkan di page Andalusia. Untuk yang kedua, kita ada sebenarnya Andalusia sejak dalam tempoh awal-awal PKP hari tu, kalau tak salah saya dalam bulan April, kita ada buka satu FB group, FB group yang dinamakan Rindu Baitullah dan Rasulullah. So group Facebook ni tuan-tuan dan puan-puan boleh join
boleh join. Apa kat sini kita tak ada buat jualan package. Tak ada cerita pasal package. Kita tak ada cerita pasal nak cerita pasal harga ke apa ke, tak ada. Kat sini semua ahli kumpulan ataupun ahli grup menceritakan bagaimana ataupun apakah kisahnya, pengalaman sewaktu anda ataupun tuan-tuan dan puan sekalian yang pernah menunaikan umrah. Jadi boleh tengok contoh kat gambar ni, ini adalah gambaran realiti macam mana grup itu sudah berlangsung setakat hari ini. Macam-macam gambar kan, macam-macam kenangan. Kita ini dah lama tak dapat pergi sejak PKP ni, saya jadi rindu pula tengok, masya-Allah. Kan? Sebab saya sebelum ni ada pernah lah kejap kan bertugas di sana. Jadi bila tengok gambar-gambar ni, membayangkan diri saya kat sana. Kan? Allahu Akbar, benda tu saya tak dapat nak lupa lah. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana yang dah join grup Rindu Baitullah dan Rasulullah, boleh invite orang lain. Boleh invite orang lain. Sebab dalam ni cumalah sharing. Perkongsian. Ada yang perkongsian daripada pembimbing umrah tersebut sendiri, iaitu mutawif-mutawif. Ada perkongsian daripada jemaah dan ada juga mereka yang belum pernah pergi umrah. Jadi ini sebagai pendorong kepada mereka untuk orang kata apa, menyimpan hasrat ataupun terus berniat untuk menunaikan umrah di masa yang akan datang. Sebab kita lah tak tahu lagi kan macam mana sebab dengan keadaan sekarang. Ada yang katanya tak lama lagi dah boleh fly. Macam-macam lah, macam-macam. Apa yang kita boleh berharap sekarang, apa yang kita boleh buat, kita teruskan berdoa, bertawakal kepada Allah. InsyaAllah kita dipermudahkan lah bab urusan untuk kita menunaikan umrah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tu saya nak mengajak anda sekali lagi, teruskan bersama dengan Andalusia Travel and Personal Bahad. Sebab apa? Bila-bila masa saja kita akan mulakan dengan kursus online hari ini yang akan dikendalikan oleh Datuk Ustaz Muhammad Daud Cik Ngah, yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Dia mungkin tengah bersiap tu sekarang, ada sikit, perlukan sedikit masa lah. Okay. So apa yang kita ada kat sini? Okay, yang kedua, salah, yang ketiga. Kira tak betul lah, minta maaf puan. Sebab saya sebenarnya hari ni, tuan-tuan semua dah sarapan ke belum ni? Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik abang dah semua sarapan belum? Saya dah sarapan, alhamdulillah. Sebab saya terlebih sarapan hari ni. Sebab tu saya cakap sikit. Minta maaf tuan-tuan kalau saya macam jenis bersantai sangat. Sebab saya memang jenis santai punya orang lah. Saya jenis santai punya orang. Saya boleh formal. Tapi takut kalau formal nanti sangat kan. Kalau formal sangat nanti takut view jadi 9 je nanti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah sekalian, untuk perkara yang ketiga yang saya nak sampaikan kat sini, Andalusia juga sebenarnya ada buat satu grup, tetapi bukan di Facebook, bukan di WhatsApp. Kita ada medium baru yang kita gunakan di sini, di mana medium baru ni lebih fleksibel. Lebih fleksibel dan lebih mudah untuk kongsi media. Daripada segi media, grup itu yang dipanggil Sempurnakah Umrahku, betul ke? Grup Sempurnakah Umrahku. Yang ni pun kalau tak salah saya lebih kurang dalam penghujung April, pertengahan April, grup ini diwujudkan. So, grup ini diwujudkan juga untuk menceritakan motif utamanya adalah, ialah kalau dah nama pun Sempurnakah Umrahku. Maknanya, betul ke umrah yang aku buat hari tu? Betul ke umrah yang ibu aku buat hari tu? Okey ke hari tu kan? So, jadi dia lebih kepada penceritaan tentang hukum dan hakam. Tentang hukum dan hakam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian boleh pergi ke Facebook Andalusia juga. Dekat situ ada link yang kita sediakan untuk Telegram. Boleh klik link tu dan anda akan automatic join ke grup Telegram Sempurnakan Umrahku. Jadi lain daripada itu, seperti khusus umrah saya ada mentionkan tadi. Kat situ dah ada link dah kat situ. Kita punya admin dah upkan link kat situ. Ada join group Telegram Andalusia https://t.me/sempurnakah umrahku. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah minggu depan kita sebenarnya ada tajuk sesi live yang kita buat secara mingguan selain daripada kursus umrah online, iaitu siri live Rahsia Berkat. Yang mana siri live untuk Rahsia Berkat minggu depan akan bersama dengan Ustaz Anas Abdul Rahman, di mana tajuk ni adalah syukur. Simple je tajuknya, syukur. Okey, rezeki berkat ni sudah dimulakan sejak beberapa minggu lepas dan untuk minggu depan pada tarikh 25 Jun insya-Allah akan diteruskan bersama dengan Ustaz Anas
Abdul Rahman. Okay. So dan satu lagi, sekarang ni dah boleh melancong dalam negara. So dah ada pelancongan dalam negara, domestik pun dah boleh jalan. Kan? Nak pergi bergerak untuk melalui orang kata apa? Untuk melalui darat tu, naik highway pun jalan pun dah tak ada masalah dah. Dah boleh pergi dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, live santai oleh unit Holidays Andalusia, mereka akan kendalikan setiap hari setiap hari daripada hari Isnin sehingga ke hari Jumaat. Minggu lepas diorang dah cerita pasal Terengganu, cerita pasal Langkawi, diorang dah cerita pasal Cameron Highland kan. Lepas tu dia cerita apa pasal saya tak ingat dah. Yang saya ingat 3 tu je lah. Yang paling saya ingat ni Langkawi sebab saya ada dalam tu kejap. Okay. So tuan-tuan dan puan sekalian, unit Holidays Andalusia akan bersama dengan anda setiap Isnin hingga Jumaat pada jam 3 petang. Diorang punya host ni lain-lain. Diorang bertukar-tukar. Diorang ikut kata apa? Ada yang orang Terengganu tu sendiri cerita pasal Terengganu. Ada orang Kedah tu sendiri cerita pasal Langkawi. Seronok kalau dengan dia sembang. Sebab santai lah, macam sembang kat rumah. Tapi janganlah macam kat rumah. Kita duduk elok-elok sikit lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah kita akan teruskan. Saya baru dapat isyarat bahawa kita punya Datuk Ustaz Dr. yang sudah bersedia. Macam mana dah okey ke ataupun perlukan sedikit masa? Okey, dia perlukan sedikit masa lagi. Tak mengapa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, untuk mereka yang bercadang ataupun dah berniat untuk menunaikan umrah pada tahun ini, okey, pada tahun ini, saya menyeru agar semua penonton yang ada supaya kita teruskan bersabar. Sebab apa? Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, mungkin ada yang dah tahulah, okey, benda ni general, benda ni secara perkara umum. Kalau nak diikutkan satu dunia, penduduk mana-mana negara sekalipun, Waimah yang berdekatan dengan Saudi sekalipun seperti Sudan tak boleh masuk ke Arab Saudi. Tak boleh masuk ke Arab Saudi. Sebab apa? Sebab ini memang larangan daripada negara dia. Memang larangan daripada negara dia. Saya ada seorang sahabat yang mana sekarang menetap di Madinah Al-Munawwarah dan ada beberapa kenalan yang menetap di Jeddah dan juga Mekah. Jadi mereka ini mengatakan untuk urusan umrah, apabila dibuka nanti sekalipun, tak kira lah dalam tempoh 2 bulan lagi atau 3 bulan, undang-undangnya tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu ayah sekalian, akan menjadi ekstrim ketat. Itu bahasa santai saya lah. Kalau bahasa formal saya akan cakap akan jadi macam orang kata apa? Terlalu ketat untuk masuk. Mereka akan ada saringan dalam kapal terbang sebelum keluar aircraft. Mereka ada saringan sebelum masuk ke lapangan terbang. Mereka akan ada saringan sebelum anda keluar dari terminal. Terlalu ketat. Sebab apa? Macam yang kita tahu, tuan-tuan dan puan, Mekah, Madinah merupakan tumpuan umat Islam seluruh dunia untuk menunaikan ibadat umrah dan juga untuk menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah Masjid Nabawi. Itu jadi tumpuan, tuan-tuan. Kita hanyalah sebuah negara yang kecil daripada banyak-banyak negara dalam dunia yang berpusu-pusu nak menunaikan umrah. So bukan kita saja yang tak dapat nak masuk, bukan kita saja yang tak dapat nak menunaikan umrah. Ayuh kita sama-sama bersangka baik, kita bertawakal dan kita berdoa kepada Allah semoga semua ini beransur pulih secepat mungkin. Sebab saya pasti selain daripada saya dan sahabat-sahabat yang bekerja di Andalusia, ramai yang merindui untuk menjejakkan semula kaki ke tanah haram, yang merindui untuk berniat mikot di dalam kapal terbang, yang merindui untuk berniat mikot ataupun niat berihram di Bir Ali. Kan? Ramai. Ya Allah, sedihnya kalau difikirkan balik. Memang orang kata apa, peluang tu nak dapat balik ke yang keadaan sekarang, kita rasa macam tipis pun ada, tak tahu bila pun ada. Tapi saya harap kepada semualah, termasuk saya diri sendiri, supaya kita boleh terus berdoa, supaya kita boleh terus cekal dan tabah, kita dapat menunaikan umrah satu hari nanti dalam tempoh terdekat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, macam saya cakap tadi, saya ada seorang sahabat yang kalau tuan-tuan nak tengok dia punya Facebook, namanya namanya dalam tulisan Jawi, Mukram Faiz, boleh tengok nanti Facebook dia dan dapatkan liputan beliau berada di Madinah. Baiklah, tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati Allah, saya mengucapkan rasa syukur. Kita teruskan berdoa supaya rezeki kita dimurahkan
lagi semua urusan kita dipermudahkan untuk esok dan seterusnya. Jadi sekian saja daripada saya. Kita terus bersama dengan Datuk Ustaz Daud Cik Ngah untuk sesi kursus umrah online yang akan diteruskan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahu nujum huda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud ila akhiril ayat. Sadaqallahu azim. Selawat dan salam diangkat kepujian kehadrat Allah SWT dengan menyebut alhamdulillah. Kemudian dipersembahkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW untuk kita dan seluruh para peminat kursus umrah melalui video conference dan seluruh pengikut-pengikut yang setia insya-Allah. Pertama sekali, mohon maaf hari ini kita menghadapi sedikit masalah internet, maka kita berada dalam kelewatan selama hampir-hampir 20 minit, tetapi sekarang sudah berjalan dengan biasa ya insya-Allah. Kita masih lagi membincangkan tentang peluang untuk pergi menunaikan umrah. Kalau kita lihat kepada sekatan dan halangan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia, juga negara-negara Asia yang lain seperti Brunei, Singapura dan juga Indonesia, untuk mencegah atau memberhentikan pemergian haji pada tahun ini disebabkan oleh keadaan COVID-19 yang sangat tidak menentu di Mekah. Di Mekah sendiri makin bertambah penyakit ini menular. Jadi takkanlah kerajaan Saudi dengan mudahnya nak mengimport jemaah haji dan umrah untuk masuk ke Mekah Al-Mukarramah ketika darurat ini. Oleh itu terhalanglah kita dari memasuki Mekah, walaupun Mekah itu diwujudkan oleh Allah SWT dengan penuh keberkatan menjemput orang datang mengunjunginya. Apatah lagi ia menjadi kiblat umat Islam. Tetapi apabila Allah mengurniakan halangan ini, kita kena sabar dan kita kena meneliti apakah ujian ini untuk mengukur keimanan kita. Baru-baru ini saya ada melakukan satu wawancara dengan pihak TV1 dan mereka bertanya bagaimana kedudukan jemaah yang merasa diri mereka terkesamping, berasa halus, berasa kecil sangat apabila peluang nak menunaikan haji tahun ini telah disekat kerana COVID ini. Maka saya sekali lagi saya nak ulang penjelasan bahawa kita jangan takut, jangan bimbang setelah kita berakhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kerana ini semua adalah termasuk dalam keimanan kita kepada Allah melalui rukun Islam kita itu 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhirat dan percaya kepada qada dan qadar dari Allah SWT. Bila kita sebut tentang yang nombor 5 iaitu percaya kepada hari akhirat, kita melakukan ibadat ini adalah untuk hasilnya kita terima di akhirat. Tapi dalam masa yang sama juga, ada lagi satu rukun iman yang kita kena fokus iaitu qada dan qada. Qada dan qadar, qadar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Oleh itu Allah lah yang berkuasa menahan supaya jemaah haji jangan pergi walaupun peringkat asal Allah SWT mencipta Kaabah mulai daripada Nabi Adam, kemudian runtuh di zaman Nabi Nuh sebagai banjir, didirikan semula oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, berpanjangan sampai kepada Rasulullah membawa Islam dan mempardukan
jemaah haji untuk pergi menunaikan umrah kena menghadap kiblat dan dipardukan Kaabah jadi kiblat, maka bertambah kuat, bertambah hebatlah keimanan umat Islam apabila dapat menyelusuri akidah-akidah melalui rukun Islam 5 perkara itu, iaitu mengucap syahadat, sembahyang 5 waktu, kena menghadap kiblat, lepas itu berpuasa Ramadan. Siapa dapat puasa Mekah lagi banyak pahala daripada tempat lain. Kalau tidak, puasa ialah di negara sendiri. Memberi zakat, berilah zakat. Ya, kemudian akhir sekali menunaikan ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka dalam rukun Islam yang nombor 5 itu, menunaikan ibadah haji dan umrah kerana Allah, sekarang ni haji terhalang. Macam mana kita nak lengkapkan? Inilah yang keluh kesah yang diterima oleh umat-umat Islam, khususnya bagi mereka yang telah dipilih oleh tabung haji sebelum COVID datang itu dah diberi tahu dah persediaan awal bahawa tuan-tuan ini telah terpilih untuk menunaikan haji tahun ini, bersedialah. Tapi sampai ke peringkat ujung bulan Mac dapati kita terberhenti. Ujung bulan 2 sebenarnya. Hujung bulan 2 tu saya ingat lagi 27, 28 hari bulan 2 tu sudah terhenti. Arab Saudi pun tu stop, jangan lagi jemaah masuk menunaikan umrah. Kemudian tersebar sampailah ke hari ini. Jadi orang yang sudah menerima jemputan untuk menunaikan haji, masing-masing keluh kesah. Kalau tak boleh pergi tahun ini, bila kita nak boleh pergi? Kita berdoa supaya dapat pergi tahun hadapan. Habis bagaimana kalau saya meninggal dunia? Jadi pasal apa? Kita dah cakap awal lagi bahawa kita beriman kepada Allah SWT melalui rukun imannya. Dan kita juga melaksanakan 5 rukun Islam. Satu daripadanya ialah menunaikan haji. Sekarang ini kita sudah berupaya, sudah sampai masa, tiba-tiba tak boleh pergi. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Apakah Allah mengampun dosa kita? Jadi itu semua menjadi soalan kepada seluruh jemaah. Oleh demikian, untuk memberi keyakinan dan kemudahan kepada kita, andai kata tak boleh pergi menunaikan haji tahun ini, kita tangguh saja, kita tunggu hingga COVID di Arab Saudi boleh distabilkan, boleh dikawal, dan ketika itu mungkin kerajaan Saudi tak boleh lama menahan orang jangan masuk Mekah. Kerana Kaabah itu dijadikan untuk orang datang kepadanya. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Sungguhnya kami menjadikan Baitullah itu ialah ketetapan hati nurani manusia dan bertambah iman. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnas, ketetapan hati manusia, wa amna, dan keamanan serta berkeimanan. Lepas tu diserukan pula wattaqizu min maqami Ibrahim musalla. Bila orang itu datang ke Kaabah, jangan lupa bahawa belakang tempat tawaf itu, iaitu di makam Ibrahim, di belakangnya jadi tempat sembahyang. Walaupun berbentuk sunat, tetapi sungguh-sungguh disebut dalam Al-Quran supaya kita memperoleh keberkatan dan pergi ke sana. Ini yang kita nak pergi tapi tak boleh. Namun ayat yang saya baca tadi dijadikan Kaabah untuk kita semua umat Islam datang ke sana, untuk semua manusia. Tapi manusia yang nak datang ke sana kena beriman dululah, kena Islam dulu. Tak Islam macam mana dia nak memperakui Kaabah itu adalah kiblat manusia untuk sembah Allah SWT. Dan mereka sendiri pun tak percaya kepada Allah. Jadi kena jadi Islam dululah. Bila Islam percaya kepada Allah, pergilah duduk di belakang makam Ibrahim. Setelah tawaf, lakukanlah sembahyang sunat. Wattaqizu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kalau kita perhati tengok di situ, ada unsur-unsur kebersihan yang dijerit-jeritkan oleh Al-Quran, oleh Allah kepada kita. Hingga sampai dikata, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'in sujud. Ingatlah bahawa kami berjanji, memberi tekanan janji kepada Ibrahim dan Ismail supaya senantiasa membersihkan rumah ini untuk orang datang tawaf, rukuk dan sujud. Artinya tidak adalah pahala yang terlalu berganda jika kita dapat sembahyang depan Kaabah. Kaabah tu ada di Masjid Haram. Masjid Haram tu ada di Mekah. Ketika ini Mekah telah tak boleh dimasuki kerana darurat. Dan apabila darurat, kita jangan pergi sebab
dalam Al-Quran ayat 125 surah Al-Baqarah ada menyebut wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha bil muhsinin. Maksudnya berbelanjalah ke jalan Allah. Ada duit, cari duit banyak-banyak, belanja ke jalan Allah. Satu belanja pergi menunaikan ibadat haji dan umrah. Namun dalam ketika kita bersedia nak pergi ke suatu tempat yang berbentuk ibadat dan juga berbelanja duit ini wala tulqu bi aydikum ila talukah. Jangan anda campak diri anda ke lembah kebinasaan. Jadi kalau dah darurat, tak dibenarkan masuk ke Mekah kerana COVID-19, maka janganlah masuk sebab dia darurat. Sebab kita takut nanti, katakanlah kerajaan Saudi kata, okey tak apalah, kita kawal setakat mana yang boleh. Ramailah orang pakat pergi seluruh dunia pergi menunaikan umrah dan haji. Sekali di sana, bila dah masuk terlalu ramai, mana nak boleh kawal? Tak boleh kawal destinasi jarak tak boleh sebab tawaf tu di situ tempat tawaf berimpun-impun bertolak-tolak, kepala kita bergantung dekat bau orang bernafas berbersin, paksa kita kena sedut. Tiba-tiba balik pada haji atau umrah kita sebarkan di negara kita. Sekali lagi kita terpaksa kena berakhtiar dan mengadakan sekatan-sekatan perjalanan sekatan dalam rumah sebagai yang kita berlaku baru ni. Jadi siapa susah? Orang yang tak pergi haji umrah pun susah kerana jangkitan dibawa balik. Jadi benda ini kena ambil kira. Kerana apa? Kita tak nak menjadi sebab. Nanti kita takut ni kerana agama lah yang tersebarnya COVID ini, kita tak nak dikaitkan COVID ini dengan agama. Tengok agama terlampau sangat membiarkan orang bercampur aduk, berimpun dalam masjid, berimpun dalam di Kaabah apa semua ni, tengok balik tersebar seluruh dunia, ada tersebar di mana ada negara Islam. Jadi orang akan menuduh atau mengecikkan peranan Islam. Sedangkan Islam ada jalannya untuk kita bertoleransi, bertolak ansur dan ada kaedah dia. Ad-daruratu tabihul mahzurat. Perkara yang darurat boleh kita langgar apabila sampai masanya. Maksudnya jika ada satu benda darurat, kita tidak boleh sembahyang dekat masjid, maka tidak ada Jumaat, maka kita tak pergilah sembahyang Jumaat. Maka sembahyang Jumaat yang kita tak pergi itu bukan merupakan dosa besar kepada kita. Sebab ada halangan syarak, tak boleh pergi. Hatta kalau hujan terlalu lebat, orang tu duduk kat masjid. Dan kan hujan tu bukan semua hujan boleh beri penyakit, cuma basah baju. Itu pun di dalam fiqh, jika hujan terlalu lebat, boleh tangguh sembahyang. Kalau sekiranya dia jauh dengan masjid. Itu pun kena akhtiar, cari payung, cari apa. Kalau dengan payung, dengan apa, tak pakai juga hujan terlalu teruk, maka dibolehkan kita tangguh sembahyang itu. Tapi janganlah tidak ada halangan apa-apa, kita tak pergi sembahyang. Oleh sebab buat helah, tak pergi sembahyang sampai 3 kali. Maka kita akan jadi munafik. Bila tak sembahyang ni. Sekarang ni dah 16 kali, 18 kali dah kita tak pergi sembahyang Jumaat. Sekarang ni dah mula boleh pergi. Tapi bila pergi sampai masjid, jawatan kuasa masjid kata, tengok senarai tuan ada dalam jemputan ini. Ada jemputan pula sekarang. Tengok ada 40 orang yang dibenarkan sembahyang. Ada nama kita, tak ada. Kena keluar balik. Dah penat kita ambil uduk, bawa kereta pergi masjid. Tiba tak boleh sembahyang, patah balik, sembahyang zuhur di rumah. Jadi kan jadi penat. Jadi itu adalah merupakan halangan-halangan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai satu dari maqasid syariah. Supaya jangan sebab agama orang mengecilkan peranan agama ini. Seperti pernah berlaku lah. Macam kalau kita nak ambil satu contoh lah. Contoh Seri Petaling pasal opinion tabligh. Sampai hari ini orang menyebut-nyebut mengatakan tabligh punya hal lagi banyak. Ni sedangkan waktu tabligh nak diadakan hari itu tidak ada COVID lagi. Sebelum itu mereka buat perancangan. Sebab dia jadi pun setelah kawalan berlaku, baru mereka terus pergi dan tidak ada halangan pula orang nak pergi bergabung kat sana. Kita tak boleh salahkan tabligh. Tak boleh, mereka ini pendakwah. Dan kalau kita tengok orang-orang yang menjadi orang yang masuk dalam kumpulan tabligh yang telah disaringkan, yang dikarantin di hospital, tengok akhlak perangai mereka macam mana dengan frontliner ataupun dengan barisan hadapan yang mengawal mereka. Cukup bagus mereka dengan mendirikan sembahyang, menasihati walaupun mereka dalam keadaan kawalan COVID.
Tapi cuba tengok orang lain kalau minta maaf lah kalau kita cakap. Orang-orang yang dikarantin balik daripada luar negeri masuk, bagi hotel, duduk di hotel free percuma pun komen minta untuk tu ini berbanding dengan pokok tabligh ini. Menunjuk kata urusan agama kita ini adalah sangat prihatin kepada seluruh individu mengikut kriteria dan mengikut taraf kehidupan masing-masing. Ada soalan? Belum ada lagi. Jadi saya nak teruskan. Sebab saya nak tarik perhatian, jika kita tak dapat pergi haji tahun ini, cuba kita berikhtiar untuk bersedia menunaikan umrah dahulu. Katakan kita sudah letak 30,000 dalam tabung haji untuk tujuan pergi menunaikan haji. Tiba-tiba kita tak terhalang, tak boleh pergi disebabkan oleh peraturan yang dikenalkan oleh kerajaan Malaysia. Kita akur. Sebenarnya, kita tak dapat pergi tu ayah Allah sayang kat kita. Orang kata, mana boleh kita anggapkan orang tak boleh pergi tu, tiba-tiba Allah sayang. Sedangkan kita nak pergi ke rumah Allah. Macam mana kata Allah sayang sedangkan dia halang kita tak pergi rumah dia? Ini nak cerita bagi bahawa kita sentiasa ingat kepada Allah. Zikrullah. Ya. Dan kita istiqomah dengan tu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tengok orang-orang yang terhalang, tersekat nak pergi, namun mereka sentiasa ingat kepada Allah hari-hari, ingat bila lah aku nak pergi Mekah, ya Allah bila aku nak pergi. Jadi bila ingat kepada Allah hari-hari, malaikat turun bercakap kepada roh kita. Kita tak dengar roh kita cakap. Apa roh kata? La takhafu la tahzanu, wahai roh, engkau ni kekal di hari kiamat. Badan engkau rosak reput masa di alam barzah. Tapi roh tak reput. Diwujudkan balik badan kamu di padang mahsyar, kamu diwujudkan balik, masuk balik ke badan kamu akan hidup balik. Tetapi di padang mahsyar tu ialah ukuran. Sebab itu dalam rukun Islam yang kelima, rukun iman yang kelima, percaya kepada hari akhirat. Jadi kita akan berada di hari akhirat dengan hitungan segala amalan kita. Tiba-tiba orang ni kata, saya tak ada amalan sebab tak boleh pergi menunaikan haji dan umrah. Haji tak boleh pergi. Tetapi jangan lupa Allah sayang dekat kita. Oleh sebab tak pergi kita gelisah. Kita selalu bertanya kepada Allah. Artinya kita ingat kepada Allah. Ini kita jangan lupa. Allah beri ini ada sebab dia yang tertentu. Kita lebih ingat kepada Allah. Tambah orang yang mungkin tergesa-gesa nak pergi haji sangat tu, dia pernah melakukan kejahatan, kemaksiatan semasa muda dia, semasa sebelum ini. Sekaranglah ada masa sikit sebelum mati ni nak pergi ke Kaabah juga. Sekurang-kurangnya nak tawaf, nak sa'i. Tiba-tiba tak boleh pergi haji. Maka cadangan saya gantilah pergi umrah. Gantilah pergi umrah. Apatah lagi kalau nak pergi umrah dengan penuh keyakinan, pergi dengan Andalusia lah. Sebab itu orang Andalusia Travel and Tourism Berhad sekarang ini memberi ruang kepada para jemaah yang teringin nak pergi, yang belum berdaftar lagi, daftar di mana-mana cawangan dengan tidak perlu meletakkan wang pendahuluan. Artinya kita panggil deposit, zero deposit. Artinya tak payah letak duit. Register saja di mana-mana cawangan, beri nama lengkap, nombor kad pengenalan lengkap, alamat lengkap dan handphone. Register saja, isi borang. Kemudian bila sampai masa, kita akan beritahu jika dia dapat pergi dengan tarikh yang dia pilih dan COVID pun sudah dibebaskan dari Mekah Al-Mukarramah, kita jadualkan mereka pergi, pergilah waktu itu. Jadi bila dah pergi, janganlah batalkan hasrat nak pergi ke Mekah untuk haji. Sebab apabila tabung haji dah senaraikan nama kita, insya-Allah kita akan terpilih. Cuma kita cari duit ekstra lain tambah untuk pergi menunaikan umrah. Kemudian bila balik dapat haji, kita pergi haji lagi. Lagi bertambah yakin perbuatan amalan kita, tawaf sa'i kita, kerana kita sudah pun melalui pengalaman, experience ataupun latihan pergi umrah dahulu sebelum pergi haji. Sebab Nabi pun macam tu. Rasulullah SAW tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah berniat menunaikan umrah di Bir Ali. Seramai 1,460 para sahabat. Sampai di Hudaibiyah, orang Quraisy menghalang jangan masuk.
Bila tak boleh masuk macam itu, dengan pujukan, dengan rundingan, akhirnya terbentuk satu perjanjian Hudaibiyah membenarkan Rasulullah masuk tahun depan. Jadi kita tak bercerita lah tentang isi kandungan Hudaibiyah, tetapi dibenarkan masuk tahun hadapan selama 3 hari kepada Rasulullah SAW dan rombongan. Rasulullah balik. Maka apabila Rasulullah nak balik tu, mereka sudah berniat ihram, dia kena buat dam ihsar, menyembelih binatang ternakan dan bergunting rambut. Seperti ayat 196 dalam surah Al-Baqarah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah. Jika kamu terkepung, terhalang setelah berniat menunaikan haji dan umrah, boleh keluar daripada ihram ini dengan syarat menyembelih seekor binatang yang mudah diperolehi, menyembelih binatang diperolehi dan bercukur rambut atau bergunting rambut. Maka Rasulullah balik. Ertinya bukan saja COVID menghalang kita untuk jangan pergi ni berlaku pada kita saja. Di zaman Rasulullah tak ada COVID pun halangannya ialah peperangan, halangannya politik. Maka dia tak boleh masuk, dia balik. Sebab Rasulullah tak mau membiarkan dirinya dan para pengikutnya menghadapi suasana pertumpahan darah ataupun kehilangan nyawa hanya kerana nak pergi ke Baitullahil Haram, sedangkan nak masuk ke sana ada pencegahan yang paling utama seperti peperangan di zaman Nabi dan zaman kita seperti COVID. Marilah kita berakhtiar pergi menunaikan umrah jika tak boleh pergi haji tahun ini. Kemudian, kalau siapa ada mempunyai soalan-soalan, sila kemukakan. Kami boleh detect soalan ini dan saya cuba nak menjawab. Cuma dalam siri kali ini, 20 minit saya bagi pendahuluan berkenaan dengan tidak boleh pergi menunaikan haji dan sebab-sebabnya, nak menceritakan tentang Allah sayang kepada kita kerana ingat kepadanya, jadi berakhtiarlah pergi menunaikan umrah. Dan 4 siri yang lepas, kita sudah menceritakan bahawa jemaah ini, jemaah yang pergi dengan satu kumpulan, dia sampai ke Mekah dah. Dia sudah pun berniat menunaikan umrah di atas kapal terbang, dia sudah jaga patalaga ihram yang kita sudahkan minggu lepas. Dan sekali ini jemaah sudah bersedia untuk dah sampai ke Mekah dah. Dah jaga larangan ihram, dah sampai ke Mekah dalam keadaan berihram. Apa nak buat? Jemaah ini hendaklah pergi menunaikan tawaf. Sebab tawaf rukun umrah yang kedua. Seseorang jemaah yang nak tawaf mesti ada mempunyai kekuatan mengingati syarat-syarat sah tawaf. Sebab kalau langgar syarat sah tawaf ini, maka tawaf dia tak sah, umrah sa'i tak sah, umrah tak sah dan dia ada ihram dan tergantung ihramnya. Jadi ada masalah lain pula nanti. Jadi hendaklah kita tawaf dengan sempurna dengan mengikuti syarat-syaratnya. Sekarang saya nak sebutkan syarat-syarat sah tawaf ada 8. Pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ingatnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maksud suci itu bersih, tidak ada haid, tidak ada nifas dan tidak berjunuk. Junuk tu tak masuk lah sebab orang berjunuk, dia ihram dia berjunuk, itu sudah melampau, tak boleh. Jadi junuk tu saja nak sebut je sebagai satu syarat, tapi tak akan berlaku pada orang umrah junuk-junuk ni sebab kalau nak berjunuk pun dia sebelum berniat ihram. Kalau dah dalam ihram tak akan berlaku benda ni. Sebab kalau berlaku, jahanam terus, berdosa besar pula. Bersetubuh dalam ihram. Itu tak usah sebutlah junuk kat sini. Cuma haid dan nifas bagi wanita. Wanita ni ada haid, ada nifas. Nifas pun jarang berlaku kerana nifas ni berlaku kepada wanita yang melahirkan anak, dia bleeding dan masih berdarah selepas kelahiran. Hingga sampai beberapa tempoh sekurang-kurangnya 40 hari. Itu pun jarang sebab orang yang berniat menunaikan umrah ni jarang bersalin ataupun melahirkan anak sana. Tapi kalau berlaku juga, selama mana masih bleeding, masih kotor lagi, masih berdarah lagi, maka dia tidak boleh melakukan tawaf. Yang paling lumrah ialah mereka yang menghadapi haid dan haid. Orang perempuan yang menjalani ataupun yang sudah kehadiran kotoran bulanannya daripada haid. Jadi syarat sah tawaf suci daripada haid dan nifas. Pertama. Jadi kita fahamlah orang haid jangan pergi tawaf. Ya. Kemudian haid ni pun nak kena tengok juga. Nanti saya akan beri penjelasan bagaimana orang haid nak pergi tawaf.
Kalau tak boleh tawaf juga tak boleh. Sebab baru-baru ini ada hukum dalam muzakarah ibadat haji. Seorang wanita yang sudah haid, sudah beberapa hari. Jadi sampai ke Mekah dia duduk dalam ihram. Tiba-tiba dia bersih. Dia bersih ihram dia dalam tempoh 4 jam. Dia boleh angkat hadas besar, ambil wuduk, kemudian pergi tawaf balik. Dikatakan diboleh dalam muzakarah ibadat haji. Tapi saya nak ceritakan bahawa saya seorang pendakwah. Saya mengendalikan ibadat haji ini bermula daripada tahun 75. Masa itu saya tak alim, saya tak tahu sangat. Jadi saya baca buku je bila ada orang datang tanya. Kali yang pertama saya pergi umrah haji pun saya jarang memberikan ilmu ibadat haji kepada jemaah kerana saya nak tunai untuk diri saya dulu. Tetapi saya dibimbing oleh beberapa orang guru agama atas kapal. Saya pergi ke kapal laut. Jadi dia agak faham lah. Tapi untuk diri saya sendiri. Bila saya pergi tahun yang kedua 76, saya dah mula boleh mengajar orang secara asasnya. Tapi masalah belum lagi secara asas je. Lepas niat, jaga dengan ihram, lepas tu sampai ke Mekah tawaf, sebutlah 7 syarat tawaf. Bila orang tanya, kata nanti saya kena tanya orang lain sebab saya pun tak clear lagi. Jadi itulah apa yang kita bawa sampai sekarang. Dan apa yang saya duk bawa ni, orang tanya orang haid boleh tawaf. Saya tetap mengatakan tak boleh, kena tunggu 24 jam. Tunggu, kalau dia berhenti pukul 6 pagi ni, pukul 6 pagi esok boleh tawaf. Tetapi apabila kita ada muzakarah ibadat haji, mereka ini terdiri daripada orang-orang yang menjadi panel kepada penasihat ibadat haji ini, terdiri daripada orang yang terpilih. Ada 2-3 Profesor Madya daripada fakulti agama di universiti berkenaan seperti Universiti Melaya, Universiti UKM. Adalah satu lagi universiti yang memberikan kepada kita para tenaga pengajar agama yang hebat, profesor yang lulusan akademi agama insya-Allah. Jadi mereka turut serta. Yang lain-lain tu ialah mana-mana sahaja pegawai-pegawai tinggi dari Jabatan Agama Islam Negeri yang mewakili mufti datang bersama-sama turut dalam tu dipilih. Jadi dalam kalangan mereka ada dipilih 7-8 orang jadi ahli panel. Jadi orang ini alim sangat mereka, tahu berkenaan ibadat haji. Jadi saya turut serta kerana mereka memandang saya walaupun tak ada ilmu tapi saya terlalu lama berkecimpung dalam ibadat haji. Jadi banyak permasalahan, banyak pengalaman yang kita ambil daripada perjalanan jemaah yang kita dah bagi bimbingan insya-Allah. Jadi itulah. Saya ulang balik. Syarat tawaf yang pertama suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Jadi saya tetap berpegang hadas besar saya 12 jam. Seorang wanita itu kalau datang haid tunggu 12 jam bersih baru mandi belum pergi tawaf. Walaupun baru ni muzakarah ibadat haji kata 4 jam pun boleh, tapi saya minta maaf lah. Minta maaf sangat-sangat kepada siapa-siapa saja nak tegur-tegurlah saya. Saya tetap berpegang 12 jam boleh. 4 jam saya tak boleh terima. Tak boleh terima. Ikut keadaan yang tertentu lah. Tapi saya tak boleh terima. Sebab saya tak mahu orang dalam keadaan yang tidak bersih berada di dalam Masjid Haram, berada di depan Kaabah. Sedangkan dia amat-amat tak boleh orang-orang yang dalam keadaan hadas besar ini berada dalam masjid. Walaupun mereka mencari hujah daripada mazhab-mazhab lain, memberikan hujah-hujah yang sangat kuat begitu ini, saya mungkin sebagai seorang tua saya masih tak boleh terima. Sebab saya anggap mereka kotor macam mana duduk dalam masjid. Sedangkan duduk masjid tu syarat dia ialah tahara, suci. Itu pendapat saya. Bukan saya nak bercanggah dengan usaha muzakarah ibadat haji. Siapa nak ikut-ikutlah. Tapi pada pendirian saya begitu. Yang dalam sebab apa? Sebab saya yakin dengan ilmu 40 tahun saya mengendalikan itu, saya pegang pada ilmu itu tak mau ubah-ubah dah. Dulu pun saya pegang 24 jam. Tapi apabila sampai kepada masalah yang kritikal dalam perbincangan muzakarah ibadat haji yang dihadiri oleh lebih 400 orang peserta, ramai peserta mengeluarkan hujah di mana mereka membimbing jemaah haji wanita ini tersangkut berkaitan dengan ini. Dalam perbincangan demi perbincangan, peringkat awal mereka setuju daripada 24 jam pergi ke 12 jam. Tak apalah, saya pun kata boleh juga sebab orang tu dah nak balik dah. Daripada Mekah Al-Mukarramah, sedangkan dia tak boleh tawaf. Kalau dia balik macam tu saja tak sah haji, tak sah umrah dia. Jadi kita benarkanlah 12 jam pun boleh. Berusia 12 jam mandi boleh pergi tawaf.
Tetapi naik sampai 4 jam saya tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi. Pada saya dalam rahim dia masih mengumpul kekotoran, dan kekotoran tu hanya tunggu dalam masa nak keluar. Tapi kita bagi tempoh 4 jam. Suruh dia pergi tawaf, lepas tawaf balik-balik tengok keluar balik. Adakah kita nak letak dia lepas pada haid? Kerana lepas 4 jam. Pada saya tak nak. Lepas pada haid kecuali hanya 12 jam. 12 jam tu memang lengkap. Minta maaf lah, dalam perjuangan ini bukan saya nak membantah keputusan muzakarah ibadat haji. Saya nak balik kepada kaul yang agak clear, dan kaul yang agak-agak tidak dipertikaikan berkenaan dengan haid 12 jam ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa hal pun sila rujuk kepada pakar autoriti, iaitu pengarah bimbingan lembaga tabung haji, pengarah besar bimbingan lembaga tabung haji, dan juga mana-mana ahli jawatan kuasa ibadat haji. Jadi saya beri pendapat mengikut kepahaman dan pegangan saya. Okey, pertama, suci pada hadas besar dan hadas kecil. Arti hadas kecil ni pula ialah ada wuduk. Ada wuduk ketika mereka pergi nak melakukan tawaf. Tak ada wuduk tak sah tawaf. Sebab tawaf itu macam sembahyang, Rasulullah kata. Tawaf itu seperti sembahyang, sekadar boleh bercakap-cakap di dalamnya. Masa tawaf boleh bercakap, masa sembahyang tak boleh cakap ikut dan. Kalau bercakap batal. Apatah lagi bercakap dalam bahasa tengah duduk sembahyang, cakap bahasa Melayu, tak boleh. Dalam sembahyang ni hanya doa dan ayat Quran saja yang boleh baca. Zikir, doa dan ayat Quran. Bercakap Melayu dalam sembahyang batal. Okey. Jadi kita tengah tengok satu daripadanya ialah tawaf ini kena ada wuduk. Sama seperti sembahyang, sekadar boleh bercakap-cakap. Itu satu daripadanya. Jadi ingat, rukun syarat sah tawaf pertama, suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Kedua, memulakan tawaf dari penjuru Al-Hajarul Aswad. Saya minta maaflah, saya tidak ada slide untuk nak munculkan ketika saya berceramah di mana kedudukan Hajarul Aswad. Tetapi kita tengok dalam gambar tempat orang duk kucuk juga, di situlah kita memulakan tawaf. Bermula dari situ. Bila mula, kenalah berdiri betul, dan syarat satu lagi ialah bahu kiri sentiasa mengiringi Kaabah. Maksud saya, bila kita nak mula tawaf penjuru Hajarul Aswad, kita duduk, pastikan penjuru ni dengan bahu kita sama sentang. Kan? Masa itu disunat kita angkat tangan bismillah, Allahu akbar, walillahilham. Jangan berpusing-pusing lagi, sebab sepanjang perjalanan tawaf, pusingan itu bahu kiri sentiasa mengiringi Kaabah. Jangan lagi pada Kaabah. Hilang Kaabah belah kiri, batal pusingan itu. Okey, memulakan dari Hajarul Aswad. Selepas ada wuduk dan suci pada hadas besar, mulakan dari Hajarul Aswad. Mula dari Hajarul Aswad. Dengan bahu kiri dah mula kat situ dah. Satu lagi, bahu kiri mengiringi Kaabah. Nombor 3, bahu kiri mengiringi Kaabah. Jangan berputar-putar hingga sampai lari Kaabah belah kiri kita. Keempat, 7 pusingan dengan sempurna lagi yakin. 7 pusingan dengan sempurna lagi yakin. Maksud sempurna itu ada nanti. Maksud sempurna tu bahu kiri kena sempurna. Kena tutup aurat. Ada syarat lagi, menutup aurat. Itu yang kita kata 7 keliling dengan yakin lagi sempurna. Yakin 7 pusingan kita keliling. Sempurna dia ada 4 sebab lagi sempurna. Satu daripadanya, suci daripada sebarang najis. Tidak ada najis pada pakaian, tempat tawaf, dan juga tempat tawaf, pakaian dan badan kita. Tapi ada satu pengecualian. Suci daripada najis ini bagi wanita daimul hadas. Nanti kita cerita kemudian. Daimul hadas tak dicampur nanti kelang kabut. Artinya suci daripada sebarang najis kecuali daimul hadas. Dan satu lagi, masa kita tawaf itu jangan menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Walaupun Hijr Ismail, jangan seronok sangat pergi tangan kita rabah ke Hijr Ismail. Ataupun pergi rabah dinding Kaabah lu. Tak boleh ketika tengah tawaf. Kalau nak rabah benda itu, datanglah buat tawaf sunat. Buat pusingan 1-2 pusingan, jumpa. Pergi ke Kaabah, pegang Kaabah itu tak apa.
Ataupun tak payah tawaf. Datang-datang tengok lapang, terkam masuk Kaabah. Sentuh. Boleh. Jangan tengah duk tawaf pergi sentuh. Tak boleh. Ya, termasuk apa nama ni, Hijr Ismail yang separuh bulatan. Tak boleh. Ya. Kemudian kita tengok lagi tutup aurat. Kita kena tutup aurat. Kalau orang perempuan jangan nampak seurat rambut pun. Ya. Dan bila sebut ni jangan pula wanita itu pakai menutup muka pula, sebab muka dengan dua tapak tangan ialah bukan aurat. Jadi kalau pergi tawaf tak eloklah wanita menutup muka. Tapi sekarang ini apabila ada COVID, maklumat kepada semua pegawai Andalusia Travel dan Andalusia Holiday. Banyak semua yang dari bawah. okey. Bila kita sebut tentang syarat-syarat sah tawaf tadi, jangan menyentuh mana-mana bahagian Kaabah, ya, termasuk Hijr Ismail dan juga mana-mana bahagianlah, tak boleh. Kecuali kalau dia tawaf-tawaf pusingan yang keempat sampai Hajarul Aswad, dia tengok ada ruang untuk pergi tawaf. Dia berhenti tawaf pusingan yang keempat, dia pergi sentuh Kaabah dulu. Boleh. Tapi dengan syarat jangan membawa wangi-wangian ke tubuh badan dia disebabkan oleh dia menjaga larangan ihram. Jadi sebab itu larangan jangan sentuh Kaabah tu sangat relevan, disebabkan oleh banyak-banyak benda lain yang menjadi halangan. Okey? Jadi syarat dia jangan menyentuh Kaabah, ya. Lepas itu tutup aurat. Tutup aurat ini ada wanita yang memakai mask, ya, memakai ni sebab nak lari daripada COVID dan sebagainya. Sekiranya diarah menjadi satu peraturan, pakailah, tak apa. Pakai tak ada masalah. Tetapi sekiranya boleh tanggal, wanita tak boleh menutup muka dengan dua tapak tangan kerana dia menjadi larangan ihram. Yang ni masalah. Wanita tidak boleh memakai sarung tangan dan tidak boleh memakai penutup muka yang melindungi muka daripada ketika dalam ihram. Bagi mazhab Syafi'i, mazhab lain saya tak perasan macam mana kedudukan dia. Jadi itu hendaklah kita ambil perhatian. Menutup aurat kena tutup aurat betul-betul. Tapi yang mana aurat? Kalau muka dua tapak tangan bukan aurat, tak payah tutup lah. Ya, jangan pakai sarung tangan. Dan satu lagi, tawaf ini dengan niat ibadat. Yang nombor 8, tawaf dengan niat ibadat. Maksudnya kita tawaf janganlah cakap handphone. Jangan sembang tengah ni. Sebab ramai sangat orang bermazhab lain sedang duk tawaf, bagus orang handphone. Tapi yang cerdik, dia ambil handphone baca Quran, dia tawaf. Itu tak apa. Dia gunakan apa nama ni handphone tu untuk mengingati Allah. Ini yang sedang bercakap lah, ambil selfie, ambil video tu nak hantar balik ke anak cucu, tengok atuk ni sedang duk tawaf. Apa kita nak buat? Semua orang tahu kita pergi nak tawaf. Bila kita buat macam tu, niat tawaf kita sudah bercanggah dengan maqasid syariah yang kita kata tawaf kerana Allah. Tawaf tu sebagai semayang. Sekadar tak boleh cakap-cakap. Habis adakah orang semayang boleh cakap telefon? Adakah orang semayang boleh ambil gambar? Kalau tak boleh, itulah dia Nabi kata semayang itu sama seperti, tawaf itu sama seperti semayang. Sekadar boleh bercakap-cakap. Cakap tak apa, tapi janganlah cakap dengan handphone pula. Nak cakap nak bagi tahu cucu ke anak di rumah ni atuk sedang duk tawaf ni. Tak boleh. Kita cakap kita dengan Allah saja. Kalau cakap dengan kawan apa, perkara yang berkaitan dengan ibadat saja. Dia tanya berapa pusingan dah ni? 7 ke 8. Itu boleh bincang. Tapi kalau bercakap suami isteri, kita lepas tawaf ni kita pergi ke kedai Arab tu, kita makan nasi mandi ikan goreng tu sedap. Jangan. Itu sudah jadi lara.
Dia setengah ulama kata batal tawaf itu sebab dah lari daripada niat. Tetapi sudah lari daripada prinsip dia. Jangan cakap-cakap perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawi. Cakap benda ukhrawi boleh. Kalau tanya buat apa pusingan dah, lepas tawaf ni tunggu ya kita minum dulu. Itu tak apa. Sebab masih dalam putaran persembangan kita berkenaan dengan ibadat umrah. Alhamdulillah ya. Jadi saya ulang balik satu persatu supaya tidak ada penerangan lanjut. Pertama, suci daripada hadas besar dengan hadas kecil. Belum ada soalan ya? Okey, dah ada soalan. Okey, jawab soalan dulu. Okey, daripada Nur Lelawati Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita mengambil ubat tahan haid? Macam mana Ustaz? Terima kasih. Jemaah wanita selalu menjadi gundah gulana apabila mereka hendak pergi menunaikan umrah, mereka menghadapi tempoh keuzuran. Di tempoh mereka nak pergi sama tempoh keuzuran dengan mereka pergi. Jadi tentulah sampai ke Mekah tidak boleh melakukan tawaf sebab ada haid. Syarat dia suci pada hadas besar dengan hadas kecil. Nak tawaf tak boleh. Jadi soalan ni, boleh tak kita menggunakan ubat penahan haid melalui suntikan dan juga pil? Boleh atau tidak? Jawab dia, muzakarah ibadat haji membenarkan wanita berakhtiar untuk menahan haid. Bukan mencegah haid datang. Memang tak mungkin. Perempuan mesti ada haid kalau tidak mempunyai masalah. Tiap-tiap perempuan memang ada haid. Kalau tidak, macam mana dia nak melahirkan anak kalau tidak melalui saluran, melalui keperluan haid ini. Dia ada sebab dia. Jadi dibolehkan wanita mengambil ubat penahan haid seperti suntikan dan juga pil dengan syarat. Pertama, jangan beli sebarangan ubat yang dijual di farmasi. Kena pergi periksa doktor pakar sakit puan dan memberitahu kepada mereka tentang tabi'i haid kita. Dia akan memberi ubat yang sesuai. Sama ada suntikan atau pil. Dan beberapa pakar agama yang lebih advan dalam bidang ini terdiri daripada Profesor Madya, pensyarah kanan agama di Institusi Pengajian Tinggi Universiti. Mereka telah dilantik menjadi penasihat ibadat haji dan juga penyelaras wanita. Mereka memberi cadangan dengan mengeluarkan satu panduan. Dibolehkan wanita itu menggunakan ubat penahan haid seperti suntikan dan pil dengan syarat ikut kepatuhan yang bersesuaian dan berjumpa dahulu dengan doktor pakar. Jawab dia boleh. Dan untuk jemaah biasa, ada juga diamalkan ayat Quran. Sebelum pergi itu cuba amalkan ayat Quran, baca Fatihah, selawat Nabi, baca Fatihah, selawat Nabi, baca ayat kursi dan baca doa yang ada dalam 2-3 buku panduan. Apa doa dia? Dia kata baca alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dipetikkan daripada sebuah hadis. Kemudian baca tabat tiada abilah bi wa tab. Itu baca kita hembus dalam air. Kemudian baca wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Kita hembus dalam air ni. Dan satu lagi baca dalam surah Nuh, ya ardu bla'i ma'aki wa sama'u aqli'i. Hembus ke dalam air itu dan kita minum setiap lepas sembahyang seminggu sebelum kedatangan haid. InsyaAllah akan dilewatkan. Ini ada amalan yang diijazahkan oleh alim ulama terdahulu dengan mengambil kias Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Jadi diambil daripada ayat ini mengatakan Quran diturun secara sedikit-sedikit menjadi rahmat dan ubat kepada orang yang beriman. Ya, jadi gunakanlah. Sebab dia diiktiraf oleh Al-Quran, dia boleh jadi ubat. Takut ada nanti orang lain pula ada kadang-kadang Nabi tak buat, mengapa kita buat? Oh, bukan macam tu. Dalam akhtiar ni, hidup ni luas. Kita berpegang kepada pendapat ulama dan ulama mengajar kita. Macam kami ni di kebelakangan ini, kalau ulama tak ajar macam mana kita nak boleh gunakan sesuatu kaedah? Kita ambil daripada ulama yang dulu-dulu, kita sebarkan.
Janganlah kata kau ambil di mana hadisnya, jenuh lah kalau nak cari macam tu. Sebab dalam agama ni mesti Imam Syafi'i kata la dina liman la akal lahu. Tidak beragama mereka tak gunakan akal fikiran. Jadi kita selaraskanlah kaedah-kaedah dengan akal fikiran yang tidak menjadikan kita yang kita tu mesti ada panduan dalam menggunakan buah-buah fikiran yang terbaik daripada ulama-ulama terdahulu. Ni kadang-kadang ulama tak mau dia percayai sebab kalau Nabi tak buat tak boleh buat. Takkan semua macam tu. Jadi ini kita pun berat juga. Seperti seorang penceramah lulusan PhD pula. Ini kita sebut Allah, Allah, Allah ni tidak ada di dalam nas. Mana boleh? Jadi ini saya cukup tak suka. Macam mana seorang ulama yang ada PhD pun semua mengatakan tidak ada zikrullah Allah, Allah, Allah kepada dalam Islam. Ini cukup tak kena. Jadi bukan apa saya nak memberi, bukan nak menghantam profesor ataupun penceramah pensyarah PhD ni. Tetapi cara dia bagi itu tak kena dalam tempoh ayat Quran suruh kita zikir kepada Allah, tiba-tiba dia kata tak ada. Jadi ini menyebabkan umat Islam menjadi hara-hara habis dengan pemikiran. Dia hanya seorang je kata. Tak ada lah orang lain kata macam tu. Sejak saya dah 70 tahun lebih, tak ada seorang ulama pun mengatakan tak boleh cakap Allah, Allah. Ini sekali baru saya dengar. Jadi benda tu sangat pelik. Dan kan kita hidup dah 70 tahun dah. Kan? Itu bukan apa saya nak memberi pendapat lah. Jadi pendapat ini jangan dipakai sama sekali walaupun mereka PhD berpuluh kali pun. Jangan. Sebab sangat bercanggahlah Al-Quran. Mengapa tak ambil Al-Quran sebagai ini? Sebab Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma itamassaktu bihima kitaballahu sunnata rasulih. Nabi kata aku tak nak mati dah, tak lama lagi. Tahun depan aku tak jumpa engkau di sini lagi. Di Padang Arafah dia kata. Oleh itu aku tinggal kepada anda kedua benda. Jika anda berpegang kepada keduanya tak sesat selama-lamanya. Iaitu Al-Quran dan sunnahku. Tiba-tiba ada orang yang terang dalam Al-Quran suruh sebut nama Allah banyak-banyak. Dia kata tak ada. Jemput Allah, Allah, Allah dalam zikir kita. Zikrullah itu tak ada. Ya Allah, berpuluh-puluh ayat ada kat sana. Sebab itu ramai ahli ulama bangun dan menentang pendapat profesor ini mengatakan pencegahan kita berzikir pada Allah dengan nama Allah, Allah, Allah yang dikatakan tidak ada. Dan kat Al-Quran berpuluh-puluh ayat ada. Wallahualam kita tak mau saya nak jawab soalan tadi saja dulu. Soalan boleh menggunakan pil pencegahan atau kelambatan datang haid. Bukan tak mau datang haid. Kelambatan datang haid sama ada menggunakan suntikan ataupun menggunakan ubat-ubatan pil atau satu lagi menggunakan ayat Quran yang saya sebut tadi. Wallahu alam. Lagi soalan? Okey. Ada anak angkat dah berumur 12 tahun tetapi tidak menyusu badan. Boleh duduk sebilik tak dengan saya dan suami? Anak angkat lelaki ke perempuan? Tak kiralah. Artinya kalau seorang anak angkat tu lelaki, jadi mak angkat dia bolehkah duduk dengan dia dah umur 12 tahun ke atas? Kalau sekiranya perempuan, suami dia pula. Oleh sebab dia tidak menyusui kepada isteri ni tadi, kepada mak angkat dia, adakah dia boleh duduk sebilik sedangkan suaminya ada itu umur dia ada 12 tahun? Jawab dia tidak boleh. Jawab dia tidak boleh. Selagi dia tidak menjadi anak susuan, maka dia tidak boleh duduk setelah akil balik dan menjelang apa kita panggil remaja. Remaja ni 12 tahun ke atas dah remaja dah. Daripada 8 tahun nak ke atas dah remaja. Tetapi yang paling terkesan 12 tahun. Sebab 12 tahun kalau wanita sudah ada haid. Sudah ada keinginan. Artinya tak boleh duduk bersama dengan bapa angkat dia sebab bapa angkat dia masih mahram dia. Mahram kepada dia. Itu dia. Ustaz, kalau kita ada penyakit terkencing bagaimana? Ini nak jawab balik soalan yang nombor 4 kata tadi dalam syarat sah tawaf suci dari sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat tawaf. Jadi berlaku, mujuk tanya soalan ni boleh saya terangkan terus dalam perkara suci daripada sebarang najis nombor 5 tadi, nombor 5. Suci daripada sebarang najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf.
Namun ada kalangan wanita ini mereka menghadapi salah satu daripada penyakit daimul hadas. Yang ni dikecualikan, boleh tawaf. Siapa daimul hadas ini? Ada 5 kategori. Nombor 1 ialah wanita yang berlaku penyakit keputihan di tempat kencing dia di depan tu, di parat dia. Keputihan ni ialah cecair pekat yang selalu keluar, ya, yang selalu keluar dengan tidak berhenti. Itu satu. Dia merupakan najis kalau keluar. Yang kedua, wanita juga selalu kencing tak tus ataupun tidak ni. Wanita lelaki berlaku juga. Kadang-kadang bila batuk kau cucuk kencing, dia tak boleh kawal grip atau budi-budi kencingnya sudah tidak boleh lagi grip, sudah tidak boleh break. Kencing datang, dia tak boleh kawal, maka terjadilah kencing itu terpancut dengan sendirinya. Dia batuk kau cucuk kencing keluar. Ketiga, wanita yang angin keluar ke depan. Ada di kalangan wanita yang dah ambil wuduk, tiba-tiba langkah nak pergi ke masjid, langkah-langkah terberasa berangin yang di bawah itu. Ada. Ini wanita dah cakap kat saya, mengadu kat saya. Dan nombor 4 ialah istihadah. Istihadah ni wanita yang kedatangan haid 15 hari. Hari 16 ada lagi tak berhenti. Maka hari yang ke-16 dipanggil orang daimul hadas dan dia boleh pergi tawaf. Dan satu lagi ialah jemaah wanita atau lelaki yang kena buasir. Bila duduk canggung, perut keluar daging dekat punggung dia. Nak tolak masuk balik bersihkan, tolak masuk. Pergi nak tahu, perut keluar lagi. Adakah keluarnya daging daripada punggungnya ini dianggap sebagai batal? Sebab setiap sesuatu yang keluar daripada kubur dan dubul adalah batal. Jadi kelima-lima daimul hadas ini boleh seseorang yang mengidapinya menunaikan tawaf. Tapi dengan 3 syarat yang ketat. 3 syarat yang sangat ketat. Pertama, oleh sebab daimul hadas ini kurniaan Allah yang tak boleh kita nak elak. Dia memang dah ada pun. Tak boleh nak buat apa. Buat ubat macam mana pun dia tak baik juga. Maka dibenarkan oleh syarak dengan 3 syarat. Syarat pertama ialah membersihkan tempat itu sebelum pergi tawaf. Bersih. Artinya sebelum pergi tawaf, pergi ke bilik air, duduk elok-elok, bersihkan elok-elok. Dan kalau boleh bagi wanita tampalkan sedikit. Sumbat dan tampal dengan apa-apa mencegah supaya dia jangan datang ketika nak tawafkan. Kedua, masa yang diberi daripada tempoh pembersihan ambil wuduk dan nak pergi tawaf setengah jam saja. Setengah jam saja. Artinya sebelum setengah jam dia kena pergi masuk bilik air, dia bersihkan dahulu. Lepas bersihkan semua, pelekat semua sumbat, ambil peti lainnya, pelekat elok-elok, yakin tak ada ni, barulah dia ambil wuduk. Lepas ambil wuduk pakai telekon, terus tengah jam tu berjalan pergi ke masjid. Tapi bila dah berada dalam masjid nak tawaf walaupun 2 jam pun tak apa. Tapi dengan syarat satu lagi, tidak boleh berhenti 7 pusingan itu. Bila tawaf 7 pusingan tak boleh berhenti. Kalau berhenti, automatik batal wuduk. Jadi kalau tak berhenti, berapa lama nak tawaf tu? Lebih kurang dalam 40 minit. Kalau tawaf di bawah 40 minit. Tapi kalau naik tawaf tingkat 1, dia memakan masa mungkin sampai hampir-hampir berapa minit? 1 pusingan lebih kurang dalam 700 meter. 700 meter ambil 12 minit. Jadi kalau 12 kali 7, 84 minit. 84 minit, sejam 20 minit lebih. Sejam 20 minit. Artinya dibolehkan. Jangan berhenti je, pusingnya jangan berhenti. Walaupun tengah duk pusing itu terasa macam air datang ke, bila terbatuk, kok kencing keluar ke, tak apa. Orang yang terkencing macam itu dinasihat pakai pampers. Pakai pampers sebab tak mau nanti percikan air kencing itu sampai ke pangkal paha. Kalau sampai ke pangkal paha, maka dia dianggap sudah menanggung najis. Selagi duduk dalam pampers, selagi di dalam panty liner, tidak dianggap sebagai terkeluar daripada sempadan najisnya. Cuma syarat bagi seorang wanita yang istihadah ni, pagi 16 hari bulan atau hari 16 hari bulan haid datang lagi, jadi istihadah, dia nak pergi tawaf, dia kena angkat adab besar dulu. Dia angkat adab besar, bersih elok-elok, angkat adab besar, kemudian pelekat macam tadi juga, sumbat sikit, baru ambil uduk dan tempoh setengah jam, pergi tawaf Masjid Haram. Itulah syarat dikenakan
keringanan kepada mereka yang mempunyai 5 jenis penyakit di dalam daimul hadas. InsyaAllah boleh dilakukan. Yang ni boleh kita menghadap dengan mana-mana mutawif supaya mutawif dapat bercerita kepada kita lah. Itu dia. Lagi kalau ada soalan? Okey. Tawaf di tingkat atas ada kawasan yang agak sengit dari Kaabah. Adakah sah tawaf di atas kursi roda atau atas skuter jika bahu terpaling dari Kaabah? Okey. Ada di kalangan jemaah yang pergi tawaf dengan menggunakan skuter. Bila masa menggunakan skuter itu ada satu kawasan yang apabila skuter ke depan, Kaabah dah duduk di belakang. Jadi nampak macam lari bahu kanan. Adakah boleh atau tidak? Yang ni muzakarah ibadat haji selalu mengingatkan. Ketika kita menggunakan skuter, ada satu garisan, ada satu kawasan itu, dia tak jadi bulat. Dia jadi straight dia. Lurus. Hingga sampai kalau kita pergi sampai ke ujung, didapati Kaabah sudah ada di belakang kita. Macam mana nak buat? Dinasihatkan kita sengit. Dalam keadaan tu kita sengit. Kita mesti patuh bahu kiri mengelilingi Kaabah. Sengit sikit asalkan ada Kaabah, kita pergi tak apa. Asalkan ada Kaabah sini. Kita anggapkan 90 degree macam itu. Badan kita di sini 90 degree macam itu. Artinya Kaabah masih ada. Boleh sah. InsyaAllah. Jangan terus saya tengok orang naik tu sampai bersembang duk sambil duk naik tu sembang kawan, sedangkan Kaabah duduk belakang. Ini tak sah. Ini yang kita takut buat ibadat dengan belanja mahal-mahal, belanja pula duit nak kemudahan pakai skuter, rupanya tawaf kita tak sah dengan menggunakan skuter itu. Jadi sebab itulah saya sentiasa mengingat kepada mutawif yang bawa jemaah, tolonglah kendalikan jemaah ini, satukan mereka, nasihat supaya bila tawaf guna ni ada satu jalan yang lurus. Jalan tu biasanya bersetentangan dengan perjalanan Safa Marwah. Di situ memang betul sikit dia tak sengit. Minta tolong mereka sengitkan badan baru tu menginggi Kaabah. Sebab tu pada saya lah, kalaulah saja-saja seronok nak pergi tawaf, buat umrah sunat, lepas tu nak naik skuter kerana nak seronok, saya ingat berhenti. Jangan, bukan keseronokan itu menjadi sebab kita seronok nak pergi buat umrah. Kerana seronok boleh naik skuter waktu tawaf dan sa'i. Sebab kita duit banyak. Kita jangan. Balik kepada masalah yang dilakukan oleh Nabi. Zaman Nabi itu mana ada skuter? Nabi pernah tawaf dengan menaiki unta tau. Nabi pernah. Dia naik, dia hanya beristilam di atas unta dia dengan tongkat aja. Buat itu kucuk tongkat itu. Pernah. Artinya Nabi pernah tawaf dengan menaiki unta, ya, pernah disebut dalam hadis. Tetapi kita zaman moden ini, Nabi mengelilingi Kaabah keliling unta, betul keliling Masjid Haram. Kita sekarang ni di tingkat 3 tu, tingkat 2. Jauh kita pusing. Memang boleh buat, tetapi baliklah kepada warak. Sekiranya tawaf di bawah itu lebih afdal, mengapa cari nak belanja atas kerana seronok? Jadi kita kena tukar afdal dengan seronok itu. Jadi itu sajalah pandangan saya. Kalau nak buat juga tidak ada masalah. Sebab kerajaan Saudi telah mengkaji dari sudut syariah, mengapa mereka perlu menyediakan skuter bagi orang yang memerlukan. Khususnya apatah lagi yang uzur. Memang layak, memang bagus, memang seronok berbelanja sikit ke jalan Allah. Belilah RM50 saja untuk satu kali tawaf 7 pusingan dengan skuter. Apa nak sayang RM50 kalau kita mendapat kemudahan? Boleh, tak ada masalah. Robi yasir wala tu'asir. Tetapi kalau ada pilihan di antara tawaf berjalan keliling Kaabah, dekat dengan Kaabah, dengan pergi tawaf naik skuter, pada saya lebih tawaf dengan menggunakan tenaga berjalan kaki. Saya minta maaf lah. Saya pernah melakukan sa'i sekali naik skuter dan sekali saya pernah melakukan 2 kali saya pernah naik skuter waktu tawaf. Ada saya buat. Ini sangat kritikal. Memang saya tak larat sangat-sangat dah. Saya pergi sambung. Buat 2 kali di bawah tak boleh pergi dah. Saya naik pakai skuter, saya tambung lagi 5. 5 pun saya ingat saya bantai buat 7 sebab skuter tak ni sangat. Itu saya ceritalah pengalaman saya. Sepanjang ada skuter lebih kurang dalam 4, 5, 6 tahun,
itulah 2 atau 3 kali saya menggunakan skuter untuk pergi tawaf. Kalau tidak semua saya nak afdaliyat jalan kaki macam Nabi buat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dibolehkan, dibolehkan. Jangan kata tak boleh. Ada lagi soalan lain? Pakai lampin pakai buang boleh ke Ustaz? Boleh pakai lampin buang. Boleh digunakan. Maksud lampin pakai buang ini adalah terletak kepada mereka yang daimul hadas tadilah. Mereka yang daimul hadas, lampin pakai buang, jika sekiranya mereka nak ambil uduk yang baru. Tapi kalau selagi tengah duk tawaf, takkan nak pergi salin lampin pakai buang ni. Tidak ada masa. Jadi kalau orang yang daimul hadas, walaupun terasa sudah terkena najis pada lampin pakai buang ini, jangan berhenti bertawaf itu. Habiskan dulu. Selesai habis pas semua cukup, dibenarkan semayang di belakang makam Ibrahim dulu. Lepas semayang, berasa tak selesa lagi, keluar ikut pintu Babus Safa. Di sana ada satu kawasan toilet ataupun bilik air yang sangat luas untuk lelaki dan perempuan. Pergi ke sana, tukarlah lampin pakai buang tu kat sana, tapi jangan kosok masuk dalam lubang tandas tu lah. Bubuh dalam plastik elok-elok, buang dalam kotak sampah yang ditentukan. Yang tu. Ni kita orang perempuan kadang-kadang bila masuk ke tempat buang air tu, disumbatnya dia punya kertas panty liner, pelapik semua dalam lubang tandas sampai tersumbat. Sebab itu fabrik yang susah nak hancur. Kain lah, plastik yang payah nak hancur. Bila dah tersumbat, maka tandas itu tak boleh digunakan. Maka kerana kita memudaratkan orang lain, maka kita dianggap sebagai berdosa kerana tidak prihatin kepada maslahah ammah ataupun kepentingan orang awam yang lain. Jadi tolong, lebih baik bawa pergi, masa nak masuk pergi ke tawaf ke sa'i atau semayang itu, bawa siap-siap sedikit sepasang 2 plastik yang boleh itu. Bila berlaku apa, ambil plastik, ikat sampai-sampai keluar, tengok mana tu sampah, masukkan. Tolong jaga kesihatan. Sebab saya tengok di Mekah kadang-kadang orang tak prihatin, pergi tak prihatin dengan penjimatan, dengan kebersihan. Dia nak pergi gosok gigi, dia masuk buka paip je, ambil gosok gigi. Dia gosok gigi tak kena mengena dengan air. Janganlah buka, biarkan air mengalir. Begitu. Air itu mahal di Mekah. Kita buang buat apa? Kita buka, basuh tangan, tutup balik, gosok gigi. Selesai gosok gigi, buka paip, basuh balik. Begitu juga ambil uduk. Ambil uduk pun, ya Allah, buka uduk. Lepas tu sembang dengan kawan lu, air turun. Apa susah sangat? Jimatlah. Ambil uduk, buka, basuh muka. Kalau kau boleh buka, basuh muka, pasang balik paip tu. Banyak kali buka katuk tak apa. Daripada buka rambut ni, air turun. Jadi kalau seorang menggunakan macam itu, melakukan satu kerugian, kalau ada sejuta kerugian berlaku kepada air yang dibazirkan. Itu contoh dia. Lagi kau ada soalan? Okay, jemaah yang tawaf duduk atas kursi roda atau skuter terlelap, adakah sah tawafnya? Jika terlelap dalam masa tawaf, kita tengok terlelap dia tu adakah membatal wuduk atau tidak. Kalau dalam Syafi'i, terlelap dengan tidur berbaring batal. Kalau tidur waktu duduk tak batal. Maka kalau ikut kaedah ini, tawaf itu tidak batal jika terlelap sekejap. Terlelap sekejap, tak apa. Dengan syarat dia papan punggung duduk di atas tempat duduk yang tetap. Tapi kalau belakang duduk di tempat tidur, dah tak boleh. Jadi dikaitkan dengan orang tidur menyandar macam tu, belakang dah kena itu, lena. Yang ni satu dipertikaikan. Setengah kata boleh, setengah kata tak boleh. Pada saya, kalau dah mengantuk tidur, berhenti baik ni dulu. Sebab tak ada makna kita pergi tawaf, sedangkan kita tidur, kita tak sedar. Roh kita, badan kita tak sedar yang kita sedang tawaf. Hilang. Kita dah bila tidur, pemikiran kita dah hilang. Maka tawaf kita tu macam mana Tuhan nak bagi pahala sedang kita tak sedar yang kita sedang melakukan ibadat. Sama dengan orang semayang. Dia semayang, dia tidur kerut tengah duduk semayang. Mujurlah berdiri, sah semayang tu, tapi pahala hilang.
Dia tak boleh. Dia kena betul-betul kita berasa lega baru kita boleh ni. Berbanding dengan puasa. Puasa, lepas puasa pergi tidur, sangat-sangat digalakkan orang tidur dalam bulan puasa disebabkan oleh kalau celik mata tengok benda maksiat lebih baik tidur. Maka tidur orang berpuasa lebih baik daripada orang melakukan ibadat tetapi tidak khusyuk dan tidak ni. Yang tidur terlebih khusyuk. Tapi dia buat ibadat tak khusyuk, dia buat maksiat lain. Maka tidur orang berpuasa lebih baik daripada orang yang mengamalkan maksiat sedangkan dia juga berpuasa. Kan? Sedangkan dia tak tidur, tak lena. Wallahu alam, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita berehat semasa melakukan tawaf? Sambung balik selepas itu. Boleh insya-Allah. Seseorang yang bukan kerana daimul hadas, dia pergi tawaf baru 4 kali. Sama ada dia tawaf tingkat atas ke ataupun dia tawaf tingkat bawah, dia penat, dia nak berhenti minum zam-zam dulu, boleh. Dengan syarat jaga uduk, jangan bagi batal. Habis bagaimana dia nak sambung balik semula? Kaedah dia, kalau nak senang supaya dia jangan was-was, berhenti satu pusingan di Hajarul Aswad. Katakan pusingan keempat apa Hajarul Aswad, berhenti dulu. Pergilah minum ke apa semua, nak balik ke hotel, nak apa semua, dibolehkan. Cuma kalau yang dalam ihram, jaga ihram. Kalau yang tawaf sunat, tak apa, tak ada masalah. Namun bila nak balik, sambung balik, ambil wuduk semula kalau wuduk sudah batal. Kalau tak ada, sambung balik pusingan kelima dari Hajarul Aswad juga. Lepas tu pusing balik. Jadi dibolehkan berhenti sebab berturut-turut dalam tawaf ialah sunat muakkad sahaja. Sunat muakkad, bukannya wajib. Dalam hadis, dalam kitab Majmu' dia kata apa? Wa'lamu anna dia kata apa? Wa'lamu annal muwalat fi tawah hiya sunatun muakkadah wa bi wajibah. Ingatlah bahawa berturut-turut dalam masa tawah ialah sunat muakkad, bukannya satu benda yang wajib. Artinya boleh bertangguh dengan syarat nak sambung semula, ingat pusingan mana yang dia berhenti dan mesti ada wuduk dan mula daripada situ di tempat yang dia berhenti. Yang lebih afdal habiskan di Hajarul Aswad, mula di Hajarul Aswad. Atau seorang itu pusingan keempat dia lepas Hajarul Aswad dah, baru dia teringat nak berhenti tawaf dululah. Dia berhenti, dia pergi tempat lain. Jadi balik sampai itu di mana aku berhenti tadi, dia tak tahu. Jadi jangan terus pakai main bantai aja. Kalau boleh ambil awal pusingan yang kelima Hajarul Aswad, walaupun dia selepas yang keempat masuk yang kelima baru dia batal. Jadi dia berjalan separuh dah, tak apa. Datangkan mula balik jari garisan Hajarul Aswad, ambil awal pusingan yang kelima sampai habis. Wallahu a'lam. Kalau berlaku hujan di Mekah, adakah pihak masjid benarkan tawaf di Mataf? Dia begini ya, Mataf dulu Mataf itu ialah dia buat jambatan. Kita boleh lalu ke atas jambatan. Sekarang ni Mataf tu tak ada. Maka yang dikatakan Mataf ini ialah tempat lapang di keliling Kaabah. Bila hujan turun pun, makin lagi ramai orang Arab pergi tawaf dalam hujan. Orang-orang Arab ni banyakkan orang-orang sebelah negara Asia Barat lah. Negeri-negeri Arab. Jika hujan turun di depan Kaabah, pada mereka adalah satu rahmat yang paling besar dan mereka sanggup pergi tawaf dalam hujan. Maka tidak dihalang orang tawaf dalam masa hujan itu. Cumanya nak kena cermat sebab kita pergi tawaf tak pakai kasut, tak pakai stokin. Dan keliling Masjid Haram itu adalah merupakan tiles ataupun kita panggil tempat tile ni kita panggil apa dia ni? Lantai-lantai yang dibuat daripada batu yang licin. Bila hujan turun, semua masuk seronok berjalan. Jadi kadang-kadang setiap kali hujan turun memang ada orang yang terjatuh ataupun yang tersadung lah. Jalan-jalan terlicin, gedebuk jatuh. Jadi bila kepala kita terhentak di atas batu, di atas tile, maka kita takut kena bahaya. Jadi berhati-hati ketika tawaf dalam hujan. Tapi sangat ramai orang
tawaf di dalam masa hujan. Dibenarkan oleh kerajaan Saudi kerana itu satu pesta yang berbentuk rahmat kepada orang-orang Arab apabila hujan turun di keliling Kaabah. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Kalau bahu saya tergalih dari Kaabah semasa tawaf sebab mencari ibu saya yang tersesat, adakah batal terus tawaf saya? Ya, jawab dia batal. Dalam Zakarah Ibn Haji kata masa tawaf jangan tercari-cari orang sesat. Maksud cari-cari tu mana dia, dah tak boleh dah. Kalau kita hilang orang tua lain, ya Allah kemana pergi pula. Itu tak apa lagi. Tapi kalau mana dia, cari-cari je. Hingga sampai berpusing-pusing, bau kiri lari pada Kaabah sedangkan kita tengah bergerak. Maka batal tawaf itu. Dia macam mana nak buat? Boleh batal tawaf. Bagi orang yang ada ilmu, dia akan undur 3 langkah ke belakang daripada tempat dia terpusing-pusing mencari ibu tu. Undur 3 langkah ke belakang, jalan balik ke depan. Kalau tidak, tak boleh. Sebab ada 2 salah. Salah pertama, lari niat pasal cari mak. Dalam Muzakarah Ibadah Haji disebut, masa tawaf jangan tercari-cari orang hilang. Hilang dia punya tu. Tengok sikit saja. Sama seperti orang ambil video dalam masa tawaf. Tak boleh. Yang kedua, salahnya ialah bau kiri dah lari, dia pusing. Tengah duduk berjalan, pusing. Tak boleh. Selangkah pun tak boleh kurang daripada pelaksanaan ibadat ni kita selagi bau kiri sudah tidak mengiringi Kaabah. Tak boleh, mesti bau kiri mengiringi Kaabah barulah sah. Jadi ada 2 bentuk batalnya tawaf itu dan kena ulang balik semula. Dan yang paling peliknya gini, takut benda tu dah berlaku, kita tak tanya orang. Kita pergi sa'i, lepas sa'i bergunting, lepas bergunting kita kata dah sah, rupanya tawaf kita tadi tak sah. Lepas itu kita dah tak buat umrah lagi dah. Terus balik ke Malaysia. Maka kita balik mesti dalam keadaan berihram. Sebab tawaf tu tak sah. Kalau kita sebagai isteri tidur pula, bersetubuh pula dengan suami. Dah persetubuhan kita dalam keadaan kita ni. Dan bukan itu saja. Selagi duduk di rumah, selagi duduk dalam ihram, cukur rambut, gunting rambut, kerat kuku, terpakai minyak wangi, mandi pula seminggu 4 kali basuh rambut. Itu semua dam kita tak tahu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang hidup kita tak berkat, gersah, gelisah. Apa salah saya ni? Rupanya daripada situ. Jadi sebab itulah, minta maaflah kami setiap hari Sabtu kami mengadakan ceramah video melalui Andalusia Travel Tuan Berhad. Nak meletakkan benda ini supaya lebih ramai orang mengikutinya, lebih ramai orang mendapat maklumat. Sebab benda itu kecil tapi dia punya impak ataupun kesannya selepas menunaikan umrah itu banyak. Kadang-kadang Allah nak tunjuk kepada kita, dia gelisahkan kita kerana kita dalam keadaan ihram kita balik ni. Bendanya kecil je. Bendanya kerana waktu tawaf tak cukup pusingan disebabkan masa tawaf mencari-cari mak ataupun berpusing bau kanan tu menyebabkan kita rasa tak apa. Benda darurat. Dia bukan darurat. Bukan darurat ni mak nak hilang, biar dia hilang dulu. Habiskan tawaf tu, lepas tu cari. Ajak kawan-kawan lain cari. Jangan masa duk tawaf tu mencari, tak boleh. Dalam buku Zakarah mengatakan, tawaf jangan mencari-mencari orang. Dia tegas kat itu ya. Minta maaf saya memberi penjelasan ni supaya kita lebih komit ataupun lebih sempurna amalan kita sebab ini adalah sangat penting dan yang memberikan kaedah kita buat the right kita buat benda yang betul-betul sempurna ya. Okey. Itu saja dulu soalan. Jawapan. Ustaz, masa tawaf boleh tak pegang tangan suami? Okey, apabila kita kata mesti ada wuduk dalam masa melakukan tawaf. Bila ada wuduk, tentulah kita tengok suami kita ni dia pakai ihram beriktibar. Bau belah kanan buka, bau kiri tutup. Kita sebagai seorang isteri nak duduk sebelah dengan suami kita, kita tak maulah duduk orang lain. Duduk di belakang, sekarang orang lain mengorak kita pula. Kita pula lawa pula. Orang Arab pun semua himpit-himpit kita, tentulah menjadi masalah. Jadi kita duduk depan suami kita. Bila depan suami kita nampak ada himpitan ini, kita takut jugalah. Jadi kita tetap pegang tangan dia. Jadi soalan dia, boleh tak saya pegang tangan suami saya ketika sedang tawaf tapi tidak ada perasaan tidak ada syok lah, tidak ada perasaan kesukaan yang berbentuk said. Jawab dia boleh. Sebab dalam Zakarah Ibadat Haji telah menentukan bahawa
sepanjang kita berada di Mekah Al-Mukarramah dan di Al-Madinatul Munawwarah, di mana-mana saja kita berada, bersentuh lelaki perempuan yang sedang berwuduk tidak batal tawaf dengan syarat tidak ada syahwat. Walaupun tidak berlapik. Bersentuh tidak berlapik, mubasyarah dipanggil dalam bahasa Arab, bersentuhnya itu saja. Sekiranya tidak ada niat, tidak ada perasaan seks, keinginan dan sebagainya, maka dia tidak batal. Jadi soal yang kami ketengahkan dalam muzakarah ibadah haji, soalnya kita tanya balik kepada ni orang-orang besar di atas tu, Datuk Ustaz, macam mana kita nak ukur syahwat? Kalau lelaki tak apa. Bila tersentuh sikit, ada indikator dia, ada pergerakan sesuatu. Orang perempuan apa yang nak bergerak? Dia benda dalaman. Macam mana kita nak menentukan? Jadi, jawapannya ialah bergantung kepada etikat kita. Bergantung pada diri kita. Kalau bersentuh sikit saja, berasa nak nyanyi, kita lupakan, dia tidak mengakibatkan kepada pembatalan. Yang jadi masalah bila dah terpegang suami ke isteri ke pegang dah tak berlapik, naik syok pula itu, naik seronok pula. Dan merupakan benda itu bergerak. Kalau ada syahwat tu tentulah zakar bergerak. Maka dia dalam keadaan itu batal. Sebab time itu time kita berdepan dengan rumah Allah. Sedang beribadat kerana Allah betul-betul ni. Betul, suci hati. Tiba-tiba pergi duk layan nafsu-nafsu tu ialah human ataupun kemanusiaan. Ini ketuhanan. Jadi dua benda yang berbeza. Kan? Jadi dianggap sebagai batal. Dengan demikian, bersentuh suami isteri atau tawaf dalam keadaan berpegangan tangan tidak batal wuduk dengan syarat tidak ada syahwat. Dan ini jadi gini. Suami isteri yang ada kebiasaan. Hidup berkeluarga berumah tangga. Kadang-kadang isteri ni sangat manja dengan suami dia. Apa-apa hal pun pegang, layan. Ada dalam viral sedikit dalam TV1 sekitar 30 second. Dia tengok bagaimana layanan seorang isteri kepada suami. Bila suami dia balik saja, dia buka pintu, abang dah balik, dia tanya. Kalau suami tak bagi salam, Assalamualaikum bang. Kalau suami bagi, dia jawab, abang dah balik. Dia duduk. Tu mesra. Duduk, dia pegang dulu bau abang dia, lepas tu pergi ambil air satu cawan, jamu, lepas tu mula bersembang, tanya abang nak makan apa hari ni. Jadi cara bersembang, cara bertanya tu artinya ada body language dan ada voice language dengan pertuturan yang manis dengan tu. Bagus juga dalam tu. Artinya ini akan terbawa-bawa apabila bawa pergi menunaikan umrah nanti sebab isteri ni suami dia saja. Sebab di rumah dia cukup manja dah. Sana pun dia tak mau orang lain ganggu dia dengan suami dia. Maka tengah ada tawaf dia pegang tangan. Rasanya yang jenis macam ni tidak ada syahwat. Rasanya lah. Yang ada syahwat tu yang tinggal bini lama-lama tiba-tiba ajak bawa pergi menunaikan umrah. Tiba-tiba di sana pula dia pula tak pakai ihram. Suami isteri pula pegang-pegang ramai tangan. Masa itulah orang lelaki ni dah lama tak jumpa isteri, pergi ke Mekah tak buat apa pula tu. Tak irban sebelum nak pergi. Sampai ke sana lagi naik rancak. Itu yang kita takut. Jadi jawapan dia ialah boleh bertawaf memegang tangan suami isteri kalau sekiranya boleh kawal syahwat. Tetapi kalau jenis suami kita yang pantang sentuh, yang tak boleh manja sikit dia kira anak ni je, ni ada kategori suami macam tu, lebih baik jangan pegang. Kalau nak pegang juga biarlah berlapik ataupun biarlah tak usah pegang langsung, hanya dengan cara kawal biasa saja. Kalau isteri duduk depan, pegang bau dia, berlapik dengan telekung yang dia ada, tak apa insya-Allah. Sebab ingat, isteri masa tawaf dia tak boleh tutup tapak tangan. Muka tak boleh tawaf juga. Tawaf-tawaf kadang-kadang belagau pipi kita dengan pipi dia, itu kena jaga. Itu jawapan yang meyakinkan insya-Allah. Sebab kita ada kategori yang tertentu dalam bab syahwat ni. Payah kita nak menentukan. Ada kategori dia yang tertentu. Wallahualam. Ustaz, saya ada dengar ceramah yang cakap tak sunnah kita lakukan umrah berulang kali semasa di Mekah kerana Nabi cuma lakukan sekali umrah jika berada di Mekah. Minta pencerahan Ustaz. Pencerahan dia begini.
Ingat ya, Nabi buat umrah 4 kali, tetapi tahun yang berlainan. Ketika Nabi datang buat umrah, dia buat sekali saja, dia tak ulang banyak kali. Mengapa? Kerana kalau dia buat banyak kali nanti takut Allah turunkan hukum supaya umat dia ikut macam Nabi. Kan? Jadi dengan itu Nabi hanya buat sekali. Kita jangan letak diri kita sama taraf dengan Nabi, sebab Nabi orang Arab tinggal di Mekah dan di Madinah. Bila-bila boleh pergi. Yang kita ni datang daripada Malaysia dengan naik kapal terbang lagi, nak kena belanja lagi, nak kena tengok masa lagi, sesuai lagi. Maka bila sampai, kalau kita buat satu umrah saja rugi. Sebab apa rugi? Kita ada umrah fardu dan ada umrah sunat. Kalau buat fardu saja tak buat sunat, payah. Kita kena ingat sama sekali. Tolonglah ingat sama sekali. Dalam semayang pun, kita semayang fardu, digalakkan kita semayang qabliyah ba'diyah. Dalam masa kita puasa pun, disuruh kita buat puasa sunat. Ya, puasa 6 Syawal, puasa Isnin, Khamis setiap minggu, puasa hari bayat, hari 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Mengapa ada sunat ni? Sedangkan bila puasa tak boleh makan, tak boleh apa semua, penat je. Namun benda yang sunat ni disuruh buat. Sebab itu apabila seorang itu meninggal dunia, dia tanya ada tak benda sunat-sunat yang dibuat banyak. Dan kita belanja pergi buat ibadat kepada Allah dalam bentuk umrah sunat. Apa salahnya? Sebab mengunjungi Kaabah itu disuruh. Kami jadikan Kaabah ini untuk ketetapan hati manusia. Orang yang sayang kepada aku, dia akan datang ke rumah aku. Jadi tak betul orang yang mengatakan setiap kali pergi menunaikan umrah, buat sekali saja. Buat sekali saja dah kalau berdatang banyak kali. Buat kali yang ketiga pun umrah sunat juga. Sama umrah sunat kali yang pertama dengan ulang banyak kali pun. Buat apa dia pergi buat umrah banyak kali? Pergi sekali haji sudah. Pergi sekali haji, dalam tu ada haji umrah, sudah. Mati dengan begitu sudah. Tapi tak boleh. Orang akan berulang pergi ke Mekah sebab itu saja Kaabah. Itu saja kalau dia belanja ke jalan Allah, ialah belanja yang betul-betul dia ingat kepada Allah. Jadi saya sangat tak setuju orang pergi umrah, sekali buat sudah. Pasal Nabi buat sekali. Itu pendapat mazhab Wahabi. Pendapat Syafi'i, selama mana badan kita sihat, berapa kali kita boleh buat umrah, buatlah. Sebab, jangan lupa sebab, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Satu umrah dengan satu umrah penghapus dosa. Kalau buat sekali saja, mana ada antara satu umrah dan satu umrah? Satu umrah aja lah. Tapi kalau buat banyak kali, antara umrah dengan umrah penghapus dosa. Artinya, kalau dosa dia banyak, buat satu kali umrah terhapus. Buat kali lagi, umrah demi umrah demi umrah. Tetapi bergantung kepada kemampuan dan keadaan fizikal badan kita. Kalau dah demam pun nak buat juga, dah tak boleh lah. Umrah sunat, demam nak buat juga. Sebab dia ada halangan yang lebih besar. Andai kita dia tengah demam pergi buat tawaf tak larat, demam tu merebak sampai balik Malaysia dalam keadaan ihram, yang ni tak boleh. Yang ni tak boleh, yang ni tak digalakkan. Kalau tak sihat, jangan buat umrah sunat banyak-banyak. Sebab takut terhalang nanti dia dalam ihram. Bagaimana dia nak mengatasi masalah ni setelah balik ke rumah dalam keadaan berihram lagi? Yang itu memang tak boleh. Sebab dalam memberikan hukum kita kena tengok kepada muslahah. Muslahah boleh membantu dia ke atau menyusahkan. Kalau sampai menyusahkan dia, COVID datang menyusahkan kita pergi ke Mekah, itu pun kerajaan sekat ataupun bisa tak dikeluarkan untuk pergi. Jadi dalam Islam, dalam agama ada matematik dia. Kita kena tengok bagaimana kesesuaian yang boleh kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Moga penjelasan ini boleh kita pegang dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Pandangan Ustaz tentang cara baru kita akan bertawaf selepas Arab Saudi buka visa umrah. Adakah SOP tertentu? Adakah orang tua yang berisiko tinggi tak dibenarkan tawaf di Makkah? Ya. Saya rasa ini SOP ni tak diberi lagi oleh kerajaan Saudi. Bagaimana cara nak mengawal kita melakukan tawaf di sana. Jadi kalau tanya saya tak boleh jawab, benda tu tak ada lagi. Tetapi kita boleh buat dasar kat sini. Orang yang sakit, orang yang terpaksa dengan menggunakan wheelchair semua ni, umur dah panjang, besar kemungkinan tidak dibenarkan untuk menunaikan umrah. Sebab dia lebih menimbulkan kesukaran dan lebih memberi impak halangan untuk dia melakukan ibadat dengan sempurna. Pertama, dia kena tolak dengan wheelchair. Yang kedua, dia mudah kena COVID sebab umur dia dah lanjut. Kemudian dia pula sakit, kena tolak wheelchair. Saya ingat orang macam ini, besar kemungkinan kerajaan Malaysia sendiri, Kementerian Kesihatan pun
mencegah jangan orang pakai wheelchair pergi. Kalau dia terpaksa kena ni, dia terpaksa upahlah badal lah umrah dia saja. Sebab tak boleh. Tak boleh. Kalau dia pergi juga menyusahkan orang, menyusahkan diri dia sendiri. Bukan seorang je susah. Dia banyak susah tu. Seorang yang wheelchair, berapa orang yang kena susah? Pertama, keluarga ini nak hantar pergi ke airport susah. Naik airport, orang lah kapal terbang susah nak tolak dia dengan wheelchair. Turun ke Jeddah nak tolak pergi ke bas. Pegawai ada kaki tangan di airport berkenaan ataupun pegawai-pegawai agensi pelancongan yang bawa dia nak kena, mutakwif nak kena bawa dia. Sampai ke Mekah pula nak ambil uduk, dia nak tolak wheelchair pula. Wheelchair pula siapa nak tolak? Siapa nak tolak? Kalau kita nak suruh orang di Mekah tolak, kena bayar 700-800 ribu tolak pergi tawaf dan sa'i. Duit lagi keluar. Kalau tak ada, terpaksa kena keluarga sendiri buat. Keluarga sendiri buat, dia akan terpisah daripada mutawif. Sebab dia tak boleh tawaf di matah bawah. Dia kena naik tawaf di tingkat 1. Bila tingkat 1, mutawif tak ikut. Mutawif akan bawa sama dengan orang rombongan besar. Oh, dia bawa 60 orang. Dia bawa 58 orang ni. 2 orang lagi nak wheelchair dia tak ikut. Jadi boleh ke kali pertama dia sampai, kali pertama juga nak buat tawaf, dia tak tahu macam mana cara nak mula. Sedangkan mentawaf tak ada. Ini menyusahkan dia. Jadi kalau ditanya adakah orang uzur lagi tua akan disekat daripada menunaikan umrah selepas pada ini, saya rasa ada kemungkinan besar disekat. Ini kita kena tengok SOP, prosedur, peraturan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh pihak berkuasa pelancongan Malaysia yang mengizinkan satu ejen umrah itu beroperasi ketika menunaikan sana. Adakah dikenakan syarat kepada orang yang sakit, orang yang uzur dengan wheelchair? Wallahu alam. Jadi saya ingat payah sikit, sukar. Wallahu alam. Minta tips sikit Ustaz cara nak tawaf dan berhadapan dengan jemaah-jemaah dari Afrika yang berbadan besar dan main langgar saja. Kita yang kecil ni, saya dah banyak kali dilanggar oleh mereka semasa tawaf. Saya doakan Ustaz sentiasa sihat dan diberi kekuatan untuk membimbing kami dalam ibadah umrah. Saya salah seorang jemaah Ustaz tahun lepas. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ingat lagi apabila pergi bersama dengan saya, bawa kenangan-kenangan dan sebagainya, insya-Allah. Bagi mengelakkan supaya kita jangan dirempuh oleh 3 kumpulan orang yang selalu rempuh orang. Ingat, ada 3 kumpulan. Pertama sekali, golongan orang-orang Afrika yang badan besar-besar, hitam-hitam, hebat. Mereka ni tak peduli siapa. Mereka ni merempuh saja asalkan kumpulan mereka ini senang. Dan mereka seronok apabila orang lain tercampak, terpelentang semua dengan rempuhan mereka. Wah, tengok kami siapa. Satu orang Afrika Afrika ni mana-mana negeri Afrika, Guyana ke Kongo ke apa semua yang betul mereka memang ganas-ganas Ganas-ganas kena jaga. Yang kedua ialah orang Turki. Orang Turki pun begitu juga. Mereka ini terdiri daripada orang-orang tua tetapi mereka ini ada punya kumpulan dan ketua kumpulan mereka sangat tegas. Selamat ke orang kita. Selamat ke orang kita. Orang lain peduli apa. Jadi saya tengok kumpulan mereka ni kebanyakan daripada mazhab ni. Daripada mazhab Hanafi. Jadi orang mazhab Hanafi ni rasanya mengapa tidak apa prihatin kepada mazhab-mazhab lain. Mereka ni kumpulan ni. Dan satu lagi juga kumpulan orang-orang Indonesia. Kumpulan Indonesia ni dia pakai sandondong. Kalau dia pakai tudung orang itu semua. Kalau pakai baju, kalau yang masa tawaf tak pakai ihram lah. Kalau pakai baju batik, semua batik belakang. Itu kumpulan mereka. Kalau dalam masa mereka menunaikan tawaf umrah yang kena pakai ihram biasa, kita tengok kalau perempuan dia sedondong. Kalau ada bunga di atas kepala, bunga di atas kepala. Mereka ini pun jenis menolak-nolak orang. Dia tak peduli siapa, dia tolak aja. Jadi 3 kumpulan ini nak kena jaga. Jadi soalan dia tadi bagaimana nak elak pada mereka ini? Senang saja. Jemaah Haji Malaysia berkumpulan juga. Tapi jarang-jarang merempuh orang dan kita mengikut ini dia. Pertama, bagi nak mengelak kawan ini, pertama kita ikut kumpulan kita secara berpadu. Artinya lengkapkan kumpulan kita dengan meletakkan satu tanda. Tanda reben ke, tanda ikut saja. Yang kedua, jika sekiranya ada rempuhan mereka, elak rempuhan walaupun berpisah dengan kawan.
Elak rempuhan duduk hijau. Sebab rempuhan ini menyebabkan kita sangat tidak selesa. Bila tak selesa, kita akan marah. Kadang-kadang tengah duduk tawaf pun ingat nak bagi siku. Jadi perkelahian, permusuhan dalam masa tawaf sangat-sangat tidak diizinkan oleh Islam. Lebih baik kita lari daripada darurat. Lari daripada darurat, kita duduk di persimpangan, biarlah dia nak pergi dulu. Kemudian kita sambung. Itu cara dia. Sebab tak boleh buat apa-apa. Saya berpuluh-puluh tahun, inilah yang saya rumit apabila nak kawal. Jangan terperosok dengan orang-orang jenis apa yang kita sebut daripada negeri Afrika, daripada negeri Turki, orang Indonesia sendiri, dan juga ada juga di kalangan orang-orang lain jugalah, ada satu dua kumpulan orang lain juga yang kita tak kenal bangsa apa mereka, tapi ganas macam itu. Itu cara dia. InsyaAllah. Kalau habis soalan, saya nak tambah hal lain sikit. Setakat ni tak ada soalan lagi. Tak ada ya? Kalau ada soalan, tadi kita mempunyai 8, ada sikit lagi 10 minit ya. Kita ada 8 syarat tawaf yang jangan lupa sama sekali. Pertama adalah suci daripada hadas besar dan kecil. Kedua, mula daripada Hajar Aswad. Ketiga, 7 pusingan dengan sempurna. Kalau agak kurang, 6 ke 7, 7, biar 8 tak apa, asal ke 7. Tolong ya, pasal dia menyebabkan takut tak sah tawaf. Takut tak sah umrah. Kemudian bau kiri sentiasa mengiringi Kaabah. Suci daripada hadas besar. Suci daripada sebarang najis asalkan suci daripada sebarang najis kecuali orang yang tidak menghadas. Kemudian menutup aurat, kena tutup aurat, jangan tutup aurat tu senang je, tak ada masalah sebab dah tutup pusat dengan lutut, orang perempuan dah pakai telekung dah tutup aurat tu. Tapi jangan nampak rambut lah nak tawaf tu. Kemudian satu lagi, tawaf dengan niat ibadat, jangan dengan niat yang lain. Dan satu lagi kita kata apa, jangan menyentuh Kaabah, dah sudah sebut dah. Jadi 8 ya. Kita ambil sekejap sunat-sunat tawaf. Sunat tawaf ada banyak, dekat 12 ke 13. Pertama dia kata sunat berjalan kaki. Sunat berjalan kaki. Jadi tak payahlah naik kenderaan apa semua, sunat berjalan kaki. Sebab Nabi banyak tu. Yang kedua, melambai-lambai Kaabah ketika nak memulakan tawaf. Sampai Hajar Aswad, lambai Allah Akbar, ulillah. Ya. Ketiga, berdoa. Di sepanjang perjalanan berdoa, baca Quran atau zikir. Baca doa, jangan cerita lain. Doa, baca Quran, zikir. Masa tawaf ya. Itu nak buat apa tu? Itu buat apa? Mana? Siapa saja buat apa? Orang lelaki sunat beritibak kalau tawafnya dalam keadaan berihram. Maksudnya bau kiri kena buka ya. Bau kanan tutup. Kemudian orang lelaki juga kalau tawaf itu tawaf umrah, sunat berlari-lari anak ketika 3 pusingan pertama dipanggil romal ya. Dipanggil romal. Kemudian sunat melambai Hajarul Aswad ketika sampai setiap pusingan itu sampai lambai. Dan sunat mengucap pula subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Sunat mengucap yang tu ya. Tasbih ya. Kemudian selain pada itu sunat sembahyang di belakang makam Ibrahim. Sekiranya sudah selesai menunaikan tawaf, cukup tawaf ya. Sunat berturut-turut ketika tawaf dan sunat semayang di belakang makam Ibrahim dan berdoa selepas tawaf. Sebab ada sebut dalam Quran, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan akhir sekali sunat minum zam-zam selepas berdoa di situ. Dan pada saya ketika kita sedang berdoa melihat Kaabah, ketika itu kita bersama-sama tawaf. Tadi kita tak tengok Kaabah sangat. Tapi bila kita duduk belakang makam Ibrahim, kita berdoa masa itu.
Kita tengok di antara sunat-sunat tawaf. Lepas itu kita akan masuk pada minggu depan bagaimana cara kita nak melakukan sa'i pula dan segala penerangan yang berkaitan dengannya. Dengan kata-kata itu, saya menyeru kepada semua yang gagal pergi menunaikan haji tahun ini bersedia untuk pergi menunaikan umrah sekiranya dibuka selepas musim haji ini, sekiranya dibuka. Kalau tak buka, kita tunggu sampai pengumuman. Tapi ingat ya, kalau sekiranya COVID ini boleh kurang diselesaikan, Arab Saudi tak mungkin akan membiarkan lama Kaabah tidak dikunjungi kerana tujuan Allah SWT mendirikan Kaabah ini adalah untuk kita berkunjung ke sana untuk bagi melakukan ibadat. Jadi dia tidak akan lama. Lagi pula ekonomi dia lagi teruk kalau dia tidak membuka ruang untuk orang pergi menunaikan umrah, bisa umrah ini. Setakat itu saja. Selamat beribadat seterusnya. Selamat mengunjungi pejabat-pejabat Andalusia Travel Tuan Berhad dalam keadaan tawaran-tawaran yang sedang diberi. Dan insya-Allah semuanya kita doa supaya Allah SWT mengenyahkan COVID-19 daripada negara kita dan seluruh dunia agar kita mudah melakukan ibadat-ibadat yang patut kita buat dengan bebas, tidak ada sekatan-sekatan apa-apa. Dengan kata-kata itu, biqadri hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali. أكبر الله أكبر. Pertama kali bermesyuarat secara online, terus rindu dengan suasana di pejabat. Pertama kali kita dengar penjarakan sosial, terus teringat kepada mak, ayah di kampung yang lama telah tidak kita hubungi, walaupun melalui telefon. Pertama kali dilarang keluar rumah, tiba-tiba rasa rindu kepada hari-hari menghirup kopi di kedai mamak dan erti kebebasan selama ini. Pertama kali melihat akad nikah menjadi sangat ringkas tanpa kenduri dan hiruk pikuk. Tiba-tiba rasa rindu kepada saudara mara di kampung dan salam silaturahim. Bila terdengar laungan azan dan abah cepat-cepat panggil solat berjemaah di rumah, tiba-tiba terasa rindu yang amat sangat kepada Baitullah dan berjalan tawaf di sekelilingnya. Bilakah mungkin akan dapat ke sana kembali?